السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من دعا الإنسان فأهله من سيده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقنا عبادا يا رب العالمين. Yang dimuliakan Ustaz Haji Halim Haji Jaafar selaku pengarah urusan Safari Haramain, yang diraikan Ustazah Haji Hasir selaku timbalan pengarah urusan Safari Haramain, yang dimuliakan Ustaz Abu Jalil Zainul selaku pengurus besar Safari Haramain, dan seterusnya staf-staf penghormat Safari Haramain, dan juga tetamu kita dari Dr. Publiko. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir kepada majlis kursus Umrah Perdana Anjuran Safari Haramain di Kota Baru Kelantan. Hari ini saya akan buat pengenalan mengenai syarikat dan juga mengenai syarat-syarat mengerjakan umrah bersama Safari Haramain Travel Tours dan Berhad. Syarikat kami nama dia Safari Haramain Travel Tours dan Berhad. Berdaftar di bulan 6 tahun 2008, mempunyai penuh dengan ROC Register of Company dan juga dengan Kementerian Pelancongan Luar. So kami ada dua lesen, outbound dan inbound, dalam negeri dan juga luar negeri. Gambar yang tuan-tuan tengok, gambar yang handsome ni adalah pengarah urusan kita. Dia mempunyai seorang isteri, hanya satu, dulu bila selamat Ustaz Haji Hasir yang duduk kat belakang comel doktor tu. Ada 3 orang anak, 2 lelaki dan seorang perempuan. Kami ada nombor telefon HQ kat sini, kat bawah ni. Nombor headquarters di Pematang Damalau, nombor dia 626 4431, boleh salin sebab belakang kita ramai. Ada yang dari Johor, dari Kelantan, ada Terengganu, ada Putih, ada Brunei, ada Sabah Sarawak, ada Singapura, ada yang main datang ke Indonesia, ada. So kalau ada masalah telefon, nak main jauh kan. Kalau tak puas nak cakap dengan pekerja, telefon tak balik nombor sebelah ni. 019 410 4431. Boleh telefon darat kat tangannya. Kalau tuan-tuan nak berurusan dengan email, kat bawah ni ada email. Boleh hantar segala maklum balas, input cadangan dan sebagainya. Kami juga ada website ni kat bawah, boleh pergi kat sana tengok sekarang apa yang kita ada. Baik. Saya akan terangkan mengenai profil syarikat. Syarikat ini nama dia, tuan-tuan kena ingat, Safari Haramain Travel Tours dan Berhad karya dia ori. Kami bekerja oleh PAN, Pasti Amanah Negara, sebab tu pakai kada ori. Kemudian alamat kami ada kat sini, 16 tingkat 1 Jalan Taman Pematang Damalau Indah, Pematang Damalau 11,960 yang lepas sebelah Pinang. Tempat dia nak cerita susah. Yang mudah nak habaq di sebelah lapangan terbang tu je. Lapangan terbang duk turun sebelah tu pejabat kami. Nak cari kena key in dekat Google Map boleh nampak. Boleh cerita. Kemudian saya akan cerita berkenaan dengan latar belakang perkara urusan. Ustaz Khalid pernah menjadi guru agama selama 5 tahun di Mahad Irsyadiah Sungai Bakar. Dia juga pernah berkhidmat di Jabatan Agama Islam selama 17 tahun dan mendapat perkhidmatan dan anugerah cemerlang dan berkualiti sebanyak 5 kali. Dan kini beliau menjadi pengarah urusan dan pejabat bebas di Pulau Pinang dan kawasan sekitar. Nak jemput dia boleh, nak ceramah kat sini pun boleh. Tapi jauh lah juga dia kena naik kapal terbang. Pada lebih Kelantan. Inilah bentuk rupa HQ kami. Dia ada 2 tingkat, duduk tingkat atas. Ni dia punya pintu masuk. Ada 30 anak tangga. Cuba bayangkanlah. Pekerja kami kalau naik 5 kali, turun naik, dia jadi sihat sekarang. Tengok semua blood stage up lah. Depan pintu ni kita ada signboard yang tulis Ustaz Khalid juga merupakan perunding bagi masalah rumah tangga. Berkuam syar'i, masalah nikah kahwin sebenarnya masalah itu jumpa dia sebab dia juga berkhidmat sebagai konsultan dengan bayaran dengan pitik yang cukup munasabah. Saya akan menguraikan syarat-syarat mengerjakan umrah bersama Safari Haramain Travel Tours dan Berhad. Syarikat akan memastikan tiket diurus mengikut jadual, mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Tapi tuan-tuan kena faham sebab kapal terbang ni bukan kita punya. Nak beli kapal terbang tak mampu. Jadi kalau kata syarikat Mbah kata kena delay 6 jam, kita kena ikut. Tak boleh kita, sebab kita tak ada kuasa tu, di luar kita kuasa kita. Bergantung kepada pilihan dari syarikat penerbangan. Dan juga tuan-tuan kena ingat, kebanyakan daripada tiket ini bila kita dah bayar, tak boleh nak dapat balik. Itu dipanggil non-refundable. Jadi dipanggil sebagai belanja hangus. Jadi esok kalau tuan nak cancel, tiket kami dah bayar, kena tolak jumlah tiket. Tiket tu dibayar 4,000 lebih lah ni. Nak pergi dekat Kedah, ada dekat Arab Saudi sana tu. So kalau tuan-tuan nak cancel, ini dah dibayar, dia dikira sebagai belanja hangus. Kemudian risiko ditanggung oleh jemaah yang membuat pembatalan tanpa sebab yang munasabah.
Sebab yang bersama macam saya dan Afrika satu lagi contohnya lah. Sebab yang tidak munasabah. Sebab yang munasabah seperti berlaku kemudian, macam itu boleh diterima. Dari segi visa, syarikat akan urus visa, tetapi tuan-tuan kena ingat, sebab visa ini bukan bidang kuasa kita dan syarikat tidak boleh disalahkan sekiranya masalah urusan visa itu tidak dilakukan oleh syarikat daripada kedutaan. Kalau masalah visa tak boleh dikeluarkan sebab oleh sebab tertentu, maka syarikat kami tidak boleh bersamakan. Contohnya macam kami ada satu kes seorang ibu dengan anak dia anak angkat yang akan dari Indonesia, pasport pun berlainan, satu pasport merah, satu pada biru. Jadi bila kami submit kelulusan visa yang pasport biru ni, dia tak lepas sebab Putrajaya cek tak boleh nak jumpa, tak boleh nak trace dari mana kedudukan, link dia dengan keluarga tak dapat, jadi visa tak boleh dikeluarkan. Jadi kes macam ni tak boleh salahkan kepada kami sebab pengeluaran visa ini adalah di bidang luar kuasa kami. Dari segi jadual, syarikat akan berusaha untuk menguruskan aplikasi mengikut jadual. Dan jadual berhak berpindah jika berlaku sesuatu di luar dugaan seperti kerusuhan, bencana alam, kesuntukan masa dan sebagainya. Berlaku dalam tahun lepas, masa kami nak balik tu, tempat duduk tak cukup sebab berlaku overrun, flight sudah penuh. Jadi ada lebih kurang 5-6 orang yang terpaksa tunggu dalam 2-3 hari. Jadi sebabkan daripada itu kami tukar jadual, dia balik terlambat dalam 5-6 hari. Dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit. Dan tidak wajar kita menyerahkan semua tanggungjawab kepada syarikat. Di kala masalah contohnya kalau bah dan kat sana ada juga dipakai manual gear. Tapi kalau contoh bah tak boleh start, jadi sama-sama lah tolak bah itu supaya dia boleh start dan boleh jalan. Kalau berlaku keadaan macam ni, sebab kalau nak harapkan pengaruh usaha tolak, jenuh sorak nak tolak 40 orang mana nak jalan, bah besar betul kan? Dan harga package, harga ditetapkan oleh syarikat takluk kepada perubahan harga semasa penerbangan, penginapan dan sebagainya, dan juga tertakluk kepada nilai mata wang ringgit. Contoh sekarang harga dah jadi lebih kurang 7,000 kan. Dulu masa tukaran ke US dollar 3.5, harga masih lagi 5,000 lebih dan sebagainya. Tapi kalau duit kita akan stabil, insya-Allah harga mungkin akan boleh bertahan lebih lama. Dan harga yang kami offer termasuk pengurusan, penginapan, pengangkutan, perjalanan dan juga makanan. Makanan jangan risau kat sana, insya-Allah selaku musafir, makanan yang saya rasa pun cukup selesa dan cukup sedap. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap kelewatan penerbangan, pembatalan atau kemalangan dan kehilangan pasport dan sebagainya. Sebab semua ini adalah bukan bidang kuasa kami. Dan justru daripada itu, jemaah dinasihatkan untuk mengambil insurans. Kalau ada jemaah yang boleh ambil insurans, ambil takaful dan sebagainya untuk cover kos bagasi, kos kemalangan, kos perubatan dan sebagainya. Dari segi perubatan, pihak syarikat akan menguruskan rawatan perubatan untuk jemaah, sama ada menghantar ke hospital ataupun membawa doktor ke tempat menginap bagi pesakit yang serius, ataupun membawa ke farmasi bagi pesakit yang biasa. Jadi, bagaimanapun pihak jemaah akan menanggung kos perubatan doktor swasta dan pembelian ubat. Sebab di sana kita ada dua jenis hospital, hospital kerajaan dan hospital swasta. Jadi bagi hospital kerajaan, kosnya adalah percuma. Bagi hospital swasta, kosnya ditanggung oleh jemaah, itu syaratnya. Macam saya terangkan tadi, rawatan di hospital Kerajaan Arab Saudi tidak dikenakan bayaran, termasuk ubat yang diberikan. Pihak syarikat juga mencadangkan kepada pihak tuan agar mengambil insurans sama ada takaful dan sebagainya, dan akan menanggung kos perubatan, kemalangan, kematian dan sebagainya. Ini kalau orang berlaku. Jadi tuan-tuan dengan saya mengenai insurans, kami akan buka kaunter insurans dekat luar tu. Sekarang ni dalam bagi Maybank, dia akan ambil satu kepala lebih kurang RM61.5. Dia akan cover kos kehilangan bagasi, kemalangan dan sebagainya. Dari segi penginapan, syarikat akan menyediakan penginapan yang menjanjikan, namun jika berlaku sesuatu hal yang di luar jangkaan, pihak syarikat akan berusaha mendapatkan penginapan yang setaraf dengannya. Contohnya satu kes makcik, dia tak boleh duduk sebab dia duduk kelaki dengan sama-sama jiran dalam bilik. Jadi kes macam ni, makcik nak duduk sekali, bila dia duduk sengit dengan dua bilik, kos dia kali RM500 sekali duduk. Jadi kalau tinggal dalam hari ni kena bayar tambahan lagi RM3,000 ni, contoh macam ni. Jadi begitulah pihak pengurusan Safari akan berunding dengan makcik itu untuk membayar kos yang perlu ditambah. Jika penginapan terpaksa dinaik tarafkan, maka kedua-dua belah pihak akan berbincang berhubung dengan tambahan yang perlu dibayar. Itu yang maksud. Bagi pembatalan ni kita ada berlaku juga pembatalan dalam tahun 2013-2012.
lebih kurang 10% daripada jemaah kita yang berpembatalan sebabkan kelewatan visa. Jadi lagi seperti ini, sekiranya berlaku pembatalan disebabkan oleh tidak lulusnya visa dari kerajaan kedutaan, jadi pihak tuan tak boleh menjalankan syarikat. Jadi kalau kes ini berlaku, tuan-tuan kena berjumpa dengan pihak pengurusan untuk berunding berapa banyak jumlah yang boleh dibayar balik. Kalau semua pas hangus telah ditolak, contohnya kalau banyak 7,000, pas hangus dalam 6,000, mungkin yang dapat balik dalam 1,000. So pengaruh akan putus secara detail. Contohnya setakat kabar kos visa, kos hotel, kos makanan dan sebagainya. Dan dokumen yang perlu disediakan untuk pergi ke sana. Yang pertamanya perlu ada pasport antarabangsa yang sah 6 bulan dari tarikh bertolak, dan juga butuh kesihatan meningitis umrah dalam 3 bentuk. Dia datang bentuk satu dalam bentuk buku mencari bentuk 335, satu datang dalam bentuk kad kahwin, satu datang dalam bentuk surat. Semuanya kena ada sah pengesahan daripada klinik. Dan juga kita perlukan 4 keping gambar visa, perlukan nama yang tertulis di belakang. Bagi jemaah wanita yang pergi bersama suami, serupa juga, perlu juga pasport antarabangsa, buku kesihatan. Selain surat nikah, satu lagi yang perlu ditambah yang disahkan oleh Jabatan Agama Islam, dan juga 4 keping gambar visa. Perlukan nama juga tertulis di belakang. Dan bagi jemaah lelaki, kita perlu pasport antarabangsa sah dalam 6 bulan dari tarikh bertolak, buku kesihatan dan juga 4 keping gambar visa. Bagi jemaah kanak-kanak, kita perlukan pasport antarabangsa seperti biasa, buku kesihatan suntikan, dan juga satu salinan surat beranak jemaah yang disahkan oleh JPN, dan juga 4 keping gambar visa yang perlu dikatakan namanya di belakang. Dan gambar untuk visa ni dia lain sikit daripada IC, gambar dia agak besar. Jadi lelaki tidak boleh memakai suku kudah yang berwarna cerah sebab background dia akan putih. Begitu juga dengan perempuan, tidak boleh memakai tudung yang berwarna putih. Dia perlukan tudung yang gelap sebab belakang dia akan putih. Jadi berilah keperluan gambar masa ditangkap, bukan masa kedai foto cakap saya nak tangkap gambar untuk visa, so dia takkan sama dengan IC. Jadi saya sebagai pengarah, mewakili pengarah urusan sampai Haramain, mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaah yang menyertai program kami. Dan anda datang sebagai tamu dan datang sebagai sahabat. Saya sudahi ceramah saya. Mohon tuan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memakan masa 1 hari dari pagi hingga ke petang. Disebabkan kita keseluruhan masa pada petang ini, kita akan cuba selesaikan 3 surat ini karena paling bila insyaAllah. Untuk melalui ketawa pun nanti kita cuba melalui tayangan video di depan lah saja untuk kita makan masa perlakuan insyaAllah. Untuk seterusnya kita akan masuk ke episode yang kedua, iaitu kelengkapan yang perlu dibawa oleh jemaah untuk menggunakan umrah. Untuk pakej umrah Safari Haramain ini, kita untuk bulan Ramadan. Untuk bulan Ramadan yang pertama di Mekah hari ini dia berupa macam musim haji. Ramai orang. Bukan macam kita tadi lah, bagi tahu lah tadi untuk haji dulu. Umrah 2000 berapa kami? baru lagi lah dalam 2003 tahun baru ni lah. InsyaAllah. Untuk kita tuan-tuan yang akan bagi untuk umrah bersama dengan Safari Haramain, kita jarak hotel lah. Selalunya orang kata jarak hotel. Jarak hotel di Madinah adalah 50 km. Hotel yang kita akan ambil di Madinah adalah Mokah Madinah. Mokah Madinah lah. Mokah Madinah. Dia jarak dia 50 km. Dia masuk melalui pintu 25. Pintu 25. Dan juga di datang di Mekah, kita akan menginap di Hotel Saiful Yamani. Jarak hotel itu lebih kurang 350 meter. Dia masuk melalui pintu Bukit Marwah belah 4 kali. Belah belakang lah. Bapak kita tak ambil hotel sebelah dengan Hajat ataupun sebelah Zandar Tower disebabkan hari ini kerja-kerja pembangunan projek itu belum selesai sepenuhnya lagi. Jikalau macam waktu subuh hari ini dah masuk dia pada pukul 4 pagi. Kalau kita pergi pukul 4 pagi, ada yang keluar tu, memang kita tak ada masuk lah. Memang terpaksa bayar di luar. 3.30 dah mereka dah tutup lah, tutup. Disebab pula kita ambil hotel sebelah belakang, iaitu sebelah Bukit Marwah, iaitu Hotel Saiful Yamani lah. Hotel Saiful Yamani berdekatan dengan Hotel Tabani. Hotel Tabani yang biasa mana yang biasa menaikkan haji. Hotel kita di bawah, Hotel Tabani di belakang sikit lah. Dia jangan ada 30 kita insyaAllah dalam masalah berapa untuk perjalanan tu. Bila dikatakan tiap langkah yang kita langkah, tiap langkah yang kita langkah adalah masalah untuk kita menggunakan apa pada kita insyaAllah.
Untuk slot yang saya mau pada petang ini adalah untuk kelengkapan yang perlu dibawa oleh semua peserta. Pertama sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Abdul Jalil Bidana lah. Lalunya saya telefon, minta paspor, minta gambar, kenal semua saja. Hari ini baru nampak buka lah, inilah yang katakan Ustaz Abdul Jalil, iaitu bagi saya Abdul Jalil atau Ustaz Abdul Jalil. InsyaAllah saya berasal dari Penang, balik Pulau Penang. Dan pengalaman lebih 5 tahun bersama dengan Safari Harapan sebagai jawatan saya di Tarikat adalah sebagai pengusaha, dan juga untuk umrah ini saya sebagai salah seorang mutawif yang akan bawa jemaah. Untuk package ini saya tak ada rezeki bersama dengan tuan-tuan untuk bawa tuan-tuan. Saya mau balik saja. Untuk package ini yang saya mau balik 2 minggu sudah mau balik untuk jemaah umrah bulan 4. InsyaAllah untuk package yang bersama Safari untuk bulan Ramadan ini akan bersama dengan benar Ustaz Tuan Haji Muhammad Khalid dan juga Ustaz Muhammad Nasir yang akan bawa tuan-tuan dan puan semasa di Mekah dan Madinah. InsyaAllah di Madinah nanti kita akan bersama dengan Ustazah Ifah untuk bawa tuan-tuan. Bapak kita untuk umrah yang pertama di Madinah, mungkin Tuan Haji Pengalaman dan juga Pak Haji Pengalaman di Madinah disebabkan untuk masuk dalam kawasan itu dia memerlukan daripada ustazah yang bawa jadi dia tak boleh ustaz bawa, maka dia ada pintu-pintu untuk jemaah umrah saja lah. Itulah yang kita pengalaman kita untuk di Madinah, insyaAllah. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan yang jauh untuk package bersama dengan Safari Harapan ini, kita akan bersama dengan jemaah setiap masa dan juga setiap ketika sama dengan jika ada masalah boleh rujuk pada apa yang kita mengetahui yang akan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kawan-kawan yang kita akan merekakan untuk slot pada petang ini, saya akan lebih bagi masa pada pengarah Ustaz untuk fikirkan berkenaan tentang umrah. Okey, dua yang utama insyaAllah yang mana tuan-tuan dan puan yang biasa menunaikan haji adalah Alhamdulillah kita ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dijemput sekali lagi untuk menjadi tamu Allah sebagai jemaah umrah. Jemaah umrah untuk package Ramadan, iaitu package Ramadan adalah seperti haji. Ramai orang berapa di musim Ramadan ni lah, berapa musim orang bersedekah. Kalau kita tengok nanti di Mekah dan juga Madinah, tapi di Madinah kita tak dapat puasa, kita akan berpuasa puasa di Madinah, di Mekah nanti selama 7 hari. Untuk di Mekah 7 hari kita akan dapat puasa di Mekah nanti. InsyaAllah di situlah tuan-tuan akan nampak berpestanya orang Arab, berpestanya jemaah-jemaah umrah bersedekah nanti, bersedekah buah, bersedekah buah kurma. Di situlah yang kata ponok yang kita dapat pergi bulan Ramadan. Bila kata bulan Ramadan itu harga tak sama dengan bulan biasa. Dia berlainan dengan harga sebab itu yang ditawarkan oleh publik itu adalah harga yang patutlah untuk tuan-tuan dan puan. Sebab saya syukur kepada Allah, alhamdulillah kepada tuan-tuan kerana memilih kami dan juga dengan kerjasama publik untuk bawa tuan-tuan untuk menunaikan umrah pada kali ini. Untuk mengenal tuan-tuan jemaah dari kalangan ahli ahli publik selama 18 orang meliputi seluruh Malaysia, termasuklah dari Selangor, termasuklah dari Labuan, termasuklah dari Penang dan juga dari Kelantan juga yang akan serta bersama dengan kita. Kita akan bergabung dengan jemaah umrah kita dari Pulau Pinang. Ramai semua lebih kurang 41 orang 41 orang untuk jemaah daripada gabungan Publico dan juga dari syarikat kami sendiri, InsyaAllah. InsyaAllah untuk depan kita akan melalui package kita akan masuk melalui penerbangan kita melalui airport Jeddah, dan seterusnya kita akan masuk Madinah selama 3 hari dan seterusnya selama 9 hari di Mekah, insyaAllah. Lalunya package yang kita tawarkan adalah selamanya 7 dan 7-3, iaitu di Madinah 3 hari, di Mekah di Madinah 3 hari, di Mekah 7 hari. Tapi disebabkan tuan-tuan kepada kami pada bulan Ramadan kami bagi 2 hari extra, tapi kita ambil tambahan pada bayaran package tersebut. Sebab itulah tuan-tuan kita ucapkan alhamdulillah dan syukur dan juga terima kasih pada kami bahwa kita bagi extra 2 hari kepada tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Okey, ini adalah gambaran yang pernah untuk package yang pernah kita bawa. Ini adalah package bulan Disember 2015, insyaAllah. Inilah suasana ceria yang jemaah umrah bersama Safari, ceria yang jemaah umrah bersama dengan kita. Sebab kita akan bawa tuan-tuan melalui package untuk package kita yang terbaik pada tuan-tuan. Untuk pemulaannya kita akan turun di Jeddah dan seterusnya kita akan masuk ke Madinah, mengambil masa lebih kurang perjalanan itu ambil masa lebih kurang 5 jam. Dan untuk di Madinah kita akan ada 2 acara, yaitu perjalanan dari penjara
Yang pertama, untuk hari yang pertama kita adakan ada ziarah luar ya. Ziarah luar dan juga dalam Masjid Nabawi. Yang pertama kita akan bawa tuan-tuan melawat dan juga kita akan bagi takdirah kepada tuan-tuan berkenaan Masjid Nabawi, sejarah Masjid Nabawi, dan juga kita akan bawa tuan-tuan memasuki kawasan Raudah. Kita akan bawa tuan-tuan melewati dan berziarah makam Rasulullah SAW. Itulah kita akan bawa tuan-tuan ziarah dalaman Masjid Nabawi. Dan selanjutnya untuk ziarah di luar kita akan bawa tuan-tuan untuk kenakan tuan-tuan di mana letaknya kawasan Kuburan Baqiyah. Kita akan bagi takdirah berkenaan Kuburan Baqiyah, apa yang ada di Kuburan Baqiyah, makam apa yang ada di Kuburan Baqiyah, insyaAllah. InsyaAllah, dan itu yang sejarah yang untuk hari pertama ziarah kita, dan juga ziarah yang kedua kita akan bawa tuan-tuan melawan, iaitu yang pertama Masjid Quba. Dan selanjutnya kita akan bawa tuan-tuan ke Bukit Uhud, dan selanjutnya ke ladang rumah rumah untuk apa yang diadakan dan ziarah kita di Madinah, insyaAllah. Dan selanjutnya tuan-tuan pada hari ketiga kita akan terus masuk ke untuk menggunakan umrah yang pertama, insyaAllah. Dan tuan-tuan nampak yang nampak di atas adalah yang dikatakan ladang rumah yang sebelah kiri. Belah kanan tuan-tuan ada rumah, dan di bawah-bawah itu gambar-gambaran yang kita bawa jemaah utara, insyaAllah. Ini adalah gambar-gambaran paket umrah yang kita buat ini. Dan selanjutnya ini gambar-gambaran. Okey, yang ini yang terbaru pada tahun ini, iaitu yang terbaru iaitu tahun 2016. Ini jemaah yang saya bawa sendiri, iaitu pada 2015 bulan Februari, insyaAllah. Dan sebenarnya yang terbaru lagi pada bulan April 2016, baru dan yang baru lagi, baru saya balik, insyaAllah, selama 40 peserta. 40 peserta. Dan tuan-tuan orang macam Ustaz Hassan sebutkan tadi berkenaan tentang insurans. Untuk public gold, tuan-tuan tak perlu risau sebab dia termasuk dah dibayar oleh public gold untuk insurans tuan-tuan orang. Nanti semasa penerbangan nanti baru kita akan bagi salinan insurans tersebut pada tuan-tuan di airport nanti. Tuan-tuan tak perlu risau tentang insurans. Tuan-tuan akan belilah berapa salinan insurans itu kita akan buat kerjasama dengan kerjasama dengan bank untuk kerjasama. Kenapa perlu ambil insurans? Tuan-tuan berkenaan insurans yang pertama kita dah tengok dah lalui pengalaman yang lalu berkenaan bila kita ada Allah Ta'ala ni. Kita dah tahu bila nak jadi kemalangan, bila kita nak jatuh sakit kan. Benar ni bila kita ada insurans, kalau di Mekah tu kita masuk hospital ataupun disebabkan kita meninggal di Mekah, dia akan cover dengan insurans tersebut. Untuk tuan-tuan orang yang baru kita tengok yang baru berlaku di Malaysia, iaitu helikopter jatuh kan di Sarawak ni helikopter jatuh. Dan sebelum ni di musim nanti pada tahun sudah, iaitu menara crane jatuh menimpa di Mekah, ada yang mati di Mekah di Mekah tu disebabkan bila kita tak ada insurans, kita tak ada perlindungan. Bila tak ada perlindungan, orang kita mati kata kan dia. Bila dia ada perlindungan, dia akan cover lah tuan-tuan orang dengan insurans. Apa yang pengalaman yang kita lalui, yang terbaru kita lalui, iaitu pada tahun 2014 Disember, iaitu jemaah kita meninggal di Mekah. Jemaah kita meninggal di Mekah 2 hari sebelum bertolak balik. Dia meninggal disebabkan masalah jantung. Lepas itu kita cek balik dengan anak dia, adakah dia mau dia buat ambil insurans. Dia kata, Ustaz, kami tak ambil. Bila tak ambil tu, dia di situ rugilah. Lepas bila dia meninggal, bukan dia ada perlindungan yang dikabur oleh insurans. InsyaAllah, tuan-tuan dah berisau, insyaAllah tuan-tuan dah dibayar. Dah termasuk dalam paket tuan-tuan, dah dibayar untuk insurans tersebut. InsyaAllah kita akan uruskan benda tu dan kita akan bagi salinan polisi itu masa bertolak nanti di airport, dia lahir nanti, insyaAllah. Okey, yang penting untuk pengetahuan tuan-tuan, kita untuk penerbangan kita ada penerbangan tuan-tuan kena dari Kelantan. Dari Kelantan tuan-tuan kena ambil penerbangan sendiri untuk ke KLIA untuk ambil penerbangan dari KLIA ataupun untuk bergerak dengan kereta pun tak ada masalah. Perlunya tuan-tuan ada di airport KLIA pada tarikh 31 bulan 5 lah. Kena ambil benda tu, kena ambil liti 31 bulan 5, iaitu hari Selasa. Dia kena ada di airport sebelum pukul 5 pagi. Okey, 5 pagi kena ada di airport. Berapa penerbangan kita pada pukul 9.20 pagi. Jadi saya ingatkan pada tuan-tuan, kena ada di airport KLIA 1. KLIA 1 bukan KLIA 2 Berapa KLIA 1 lah. Kita akan naik penerbangan melalui penerbangan Sri Lanka.
Sri Lanka, Perdana Sri Lanka. Yaitu pertandingan penerbangan 31/5, penerbangan berlepas pada 9:20 pagi. Dijangka sampai di airport Kuala Lumpur pada 10:25 pagi. Okey. Bapa tempat yang Ustaz sejam lebih ya sampai Kuala Lumpur. Bapa dia perlu berawak tu kan. Bapa beza waktu kan. Apa Kuala Lumpur dengan Malaysia 4 jam mungkin kan. Dan kita akan sampai di airport Kuala Lumpur dan seterusnya kita akan bawa tuan-tuan keluar airport untuk melawat Bandaraya Kuala Lumpur. Kita akan bawa tuan-tuan melawat Bandaraya Kuala Lumpur dan juga kita akan bagi penginapan tuan-tuan untuk hidup di Kuala Lumpur satu malam. Untuk yang tuan-tuan tak bagi esok lagi. Esok tuan-tuan dapat awak Kuala Lumpur. Dan juga tuan-tuan boleh lah nak tengok bandar Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur ni adalah bandaraya pada Sri Lanka. Lanka. Itulah tuan-tuan boleh tengok nanti iaitu menyatakan gambar-gambaran iaitu bandara Kuala Lumpur ni. Bedanya bukan ya dengan bandaraya Kuala Lumpur. Bedanya yang kata maju dia tak maju lah. Yang kata bandaraya Kuala Lumpur dengan bandaraya Kuala Lumpur. InsyaAllah sebenarnya kita akan bertolak daripada airport Kuala Lumpur ke Jeddah pada 1 hari bulan 6. Penerbangannya adalah 2:10 petang. 2:10 petang dijangka sampai di Jeddah pada pukul 6 petang. Okey. Itu yang pertama untuk penerbangan ke Jeddah kan, InsyaAllah untuk ke Jeddah. Dan seterusnya perjalanan balik itu pada 12 hari bulan dijangka sampai di Malaysia di Kuala Lumpur pada 13 hari bulan ke-6. 13 hari bulan 6 dijangka sampai di KLIA Kuala Lumpur. Dan seterusnya yang tuan-tuan dapat yang itu kita bagi dia punya jadual untuk musafir. Yang itulah yang kita dikatakan jadual sepanjang kita berada di Mekah dan juga di Madinah, insyaAllah. Okey, untuk di Madinah kita akan ada 3 hari yang saya sebutkan tadi. Dan sebenarnya di Mekah kita akan ada 59 hari dan juga kita akan ada buat jarak umrah besok 2 kali yang kita akan bawa di Mekah dan juga daripada Madinah ke Ali kita akan bawa kali semuanya umrah yang kita akan bawa banyak 3 kali. Okey? Ada masalah tak? Benar tak? Ustaz, apa umrah tambahan boleh tak? Kerana masalah semua maklum pada Ustaz kita akan susun van ataupun taxi untuk bawa tuan-tuan untuk niat umrah di Jalan Imam untuk tuan-tuan dapat umrah hari-hari itu tak masalah, insyaAllah. Dan selanjutnya tuan-tuan untuk di Mekah dan juga Madinah kita akan untuk bilik special yang public work kita akan bagi bilik untuk berdua. Untuk package yang kita tawarkan untuk grup kita nanti untuk harga package itu kita akan bagi untuk bilik berempat. Tapi syukurnya alhamdulillah pada tuan-tuan public work menawarkan pada tuan-tuan untuk berdua suami isteri. Alhamdulillah terima kasih lagi pada public work kerana memberi tuan-tuan banyak keistimewaan. Untuk makan, untuk berlaku suami dia tak ada makan berapa pagi ya. Dia tak ada makan tengah hari. Dia cuma makan buka puasa dan juga stok InsyaAllah untuk yang itu untuk makan 2 kali saja lah. InsyaAllah untuk di Madinah Madinah tak makan 3 kali lah, tak puasa lagi. Dia makan pagi, sarapan pagi, tengah hari dan juga malam. Untuk sarapan pagi kita akan makan lepas waktu subuh. Untuk makan tengah hari lepas waktu zuhur dan juga makan malam lepas waktu isya. Untuk Malaysia yang tu di Madinah dah untuk di Mekah dia tak ada makan tengah hari dah. Buka puasa lah insya-Allah. Baru untuk buka puasa pun dia kena buka puasa di masjid. Kalau tuan-tuan buka puasa di hotel, tuan-tuan nak masuk dalam kawasan Masjid Haram tu memang tak ada ramai. Dan kata tak ada ramai memang tak boleh masuk sebab ramai orang lah. Sebab dari waktu asar dah mau masuk dah. Hari waktu asar dah masuk dah untuk bersedia untuk solat tarawih. Asar, maghrib, isya tu yang tarawih. Mau balik. Yang tu dia kata tuan-tuan untuk dapat puasa pada bulan ini, pada tahun ini dibuka insya-Allah. Okey, ada soalan tentang jalur perjalanan. Tuan-tuan kena ambil betul-betul teliti. Tuan-tuan kena ada di airport pada pukul 5 pagi. Dan kita akan kumpul tuan-tuan di airport KLIA nanti. Kita akan kumpul tuan-tuan di level 5 di kaunter K. Kaunter K. Kita akan masuk lagi untuk kita menunggu nanti lah. Okey, sebenarnya tuan-tuan pada petang ini tuan-tuan dah mengikuti untuk pakai umrah untuk kursus umrah, tapi kita tak ada praktikal umrah untuk petang ini sebab kita kursus kawasan. Tapi insya-Allah yang mana tuan haji dah besok buat umrah ataupun tuan haji dah pergi buat haji dan tuan haji tuan-tuan dah faham tentang apa itu umrah, apa itu haji lah insya-Allah. Untuk haji untuk umrah yang pertama kita mencarikan ditikan oleh tuan-tuan sendiri. Dan itu yang kita rukun yang ada 5 rukun iaitu yang pertama niat, tawaf, ta'mim, ta'ayun dan sebagainya. Benda tu mungkin tuan-tuan dah alami dan semua kita akan ulangi pada petang ni iaitu melalui teori saja. Kita tak akan ada praktikal sebab itu suka masa kita pada petang ni lah. InsyaAllah tuan-tuan, yang kedua, yang ketiga,
persediaan yang tuan-tuan perlu bawa kan, yang kita akan dah bagi kepada tuan-tuan. Yang pertama, dalam hal tuan-tuan kita akan dah sediakan pada tuan-tuan iaitu tip perjalanan umrah. Dapat tak buku ni? Dapat tak? Okey, dalam tu dah lengkap, hampir lengkap untuk tip perjalanan umrah. Iaitu yang pertama untuk tarikh safari ramai pada yang kita akan bagi pada tuan-tuan adalah 3 jenis beg. Yang pertama ini dikatakan beg kasut. Pada petang ini kita tak dapat bekalkan pada tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bagi pada tuan-tuan di airport nanti. Apa stok kita kehabisan, InsyaAllah kita akan bagi pada tuan-tuan di airport nanti. Yang ini beg kasut, mungkin tuan nanti dah juga bagi tahu apa ini gunanya beg kasut. Beg kasut ni gunanya adalah untuk buku kasut lah. Dia kata beg kasut. Beg kasut kita buku kasut lah kan. Dan buku baju kan. Untuk buku kasut, masa kita nak pergi solat. Kita masuk dalam lewat solat, kita akan buka kasut dalam beg ni dan kita akan masuk dalam bersama dengan beg ni dan juga kasut kita yang di dalam ni, dan kita akan buka masuk ke dalam solat dan kita akan letak di sebelah tempat kita nak solat tu. Dia ada rek-rek tu, sebelah rek tu kita akan letak sebelah tu. Kita semayang lah sebelah ni. Lepas kita balik semayang tu, semayang sunatkan lah. Habis semayang tu, kita nak balik, kita ambil beg ni. Kalau kita letak di luar, tahu tak kenapa letak di luar? Tak boleh. Tuan-tuan di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, kita makan masjid di Kota Baru. Tak ramai, tapi di Masjid Haram tu ramai, berapa minggu kan. Bila tuan-tuan letak di luar, tuan-tuan masuk pintu 25, tuan-tuan keluar pintu 27, boleh jumpa dah tuan-tuan. Memang tak jumpa. Lepas kalau tuan-tuan kita lewat keluar, dari segi yang kata petugas-petugas di Masjid Nabawi atau Masjid Nabawi, Masjid Haram, dia dikatakan ada housekeeping. Dia akan ada kerja pembersihan, dia kasut tuan-tuan ada luar ke atas. Sekali dia rawat tu dia buat macam sama. Tuan-tuan tolong memang tak nampak kasut tuan-tuan kan. Sebab itulah yang kita sediakan pada tuan-tuan untuk kasut, untuk kita letak kasut. Lepas tuan-tuan macam tuan-tuan pergi solat, tuan-tuan nak ziarah apa Rasulullah, nak ziarah makam Rasulullah, tuan-tuan boleh bawa bersama dengan tuan-tuan tolong bersama kasut tuan-tuan. Yang tu gunanya beg kasut kan. Okey, banyak tentang kasut, tapi pada hari ini kita tak dapat bagi bekal kepada tuan-tuan apa kita kabelkan stok di ofis kita. InsyaAllah kita akan bagi pada tuan-tuan pada hari tolak nanti. Okey, untuk beg yang kedua kita akan bagi pada tuan-tuan iaitu beg sandang jauh. Beg sandang jauh ni adalah gunanya untuk kita letak kad hotel depan dan juga kad yang katakan nama kita di depan, dan juga di dalam ni kita akan boleh buku tentang buku-buku doa, buku-buku doa, buku panduan umrah kita boleh letak dalam tu. Buku tentang teman atau umrah kita boleh letak dalam tu dan kita akan bergerak bersama dengan kita. Macam ni lah, macam baju besar kan, dia akan sandang di bawah ni dan letak macam ni lah. Tapi kalau boleh dalam beg ni jangan letak duit. Letak duit tu boleh, tapi jangan bagi orang nampak. Bapa di Mekah dan Madinah tu cukup pun dalam tanah haram, dia ada pencuri. Maknanya tuan-tuan dan puan, curi ni ada di mana-mana lah. Apabila kita kata tuan-tuan dan puan, kalau nak letak duit, letak duit dalam kawasan-kawasan yang orang tak nampak. Jangan buh dalam beg ni, orang boleh nampak, dia boleh sedih, boleh koyak, dia boleh koyak dengan pisau, dia boleh ambil duit tuan-tuan. Juga untuk pengingatan tuan-tuan, kalau nak bawa duit tu jangan bawa duit semua ni. Orang ni jemaah saya yang pada bulan Umrah, dia bubuh dengan duit beg ni, dalam beg tanah ni 4,000. Dia duduk saja, ambil azan, orang belakang tulis beg dia, ambil duit tu semua dengan handphone dia, dengan beg-beg dia sedang dia lipat. Balik di hotel nangis, Ustaz. Siapa? Beg kita. Dia bilang Ustaz boleh bawa kan. Bapa kita kata, yang tu ingatlah sebagai kisah kita macam orang yang ni tu. Kita tak boleh buat apa. Kita nak pergi jaya orang, bukan 2-30 orang. Beratus ribu orang kan di Mekah ataupun di mana. Tak perlu kita ingatkan tuan-tuan, kalau nak pergi masjid tu, bawalah duit, tapi jangan jumlah yang banyak. Tunggu pun 100 rial lah, 50 rial. Dan masa kita nak beli tu untuk kita membeli belah ataupun kita nak beli apa-apa yang kita berhati-hati kan. Jangan bawa banyak, dan juga letak duit tu jangan bagi orang kata tempat-tempat orang nampak kan. Ataupun yang orang lain itu dia boleh beli baju yang baju dalam yang ada di dalam ataupun perempuan, dia boleh letak dalam kawasan-kawasan yang dia ni lah, yang senang untuk dia ingat lah. Okey, sebenarnya kita akan bagi tentang tuan-tuan pada tuan-tuan iaitu beg pakaian lah. Yang ini yang dikatakan beg and carry, iaitu beg bersama dengan kita. Beg bersama dengan kita boleh buku dalam beg ni pakaian persalinan. Bahawa untuk package bersama safari iaitu package bulan Ramadan ni, kita akan menginap suatu malam di Colombo. Bahawa dalam beg ni tuan-tuan bukulah beg pakaian persalinan tuan-tuan untuk satu malam tuan-tuan nak menginap di Colombo lagi. Bahawa beg yang tuan-tuan beg besar tuan-tuan, kita akan jumpa beg tu di
Jeddah nanti. Dari KLIA itu dia akan masuk ke penerbangan kita dan dia itu akan jumpa di Jeddah nanti. Rumah beg ni tuan-tuan letak paling kaya perjalanan, ubat gigi ke, minyak angin ke, ubat-ubatan. Dalam beg ni lah, insyaAllah kita akan bersama dengan kita. Kita akan bawa beg, kita akan lepas. Tahu tak? Untuk hari itu bersama dengan kita, kita akan lepas. Kita tunggu pun kita akan bawa beg ni untuk kita bawa nanti ke Colombo nanti. Faham tak tentang beg ni? Faham tak soalan? Kita akan bekalkan pada tuan-tuan pada hari ini untuk beg ni. Kita akan bagi pada tuan-tuan. Letaklah dalam beg ni, kan dolar ke, ubat gigi ke, sabun ke, tak dalam ni. Ubat batang yang kita biasa dengan ubat batang boleh letak dalam beg ni, tak ada masalah. Cuma cecair saja yang tak dibenarkan. Cecair saja tak dibenarkan. Okey, seterusnya tuan-tuan akan dibekalkan iaitu kain pelekung dan juga kain pelekung lah. Yang ini kain pelekung kita akan bagi pada tuan-tuan pada depan ni. Dan juga satu set kain pelekung kita akan bagi pada tuan-tuan dan kawan. Untuk bagi lelaki yang kita cadangkan lah, yang kita cadangkan untuk dibawa bersama pada pakej umrah ini iaitu sepasang kain merah kita dah bagi, tak perlu beli. Dan juga yang tuan-tuan mungkin dua hari ada, dah ada. Dua hari kita cuma belikan pinggang saja. Kalau tak ada, kena dibelilah, dibeli jari ini kita ada masalah lagi. Dan seterusnya iaitu pakaian persalinan lah, iaitu biasanya kita tengok orang pakai baju pagoda yang ada di dalam lah, iaitu baju tu kita syurkan lah. Cuma yang ni cuma cadangan tak sepertinya telinga 4 lai, mungkin 2 lai atau 3 lai yang boleh tak macam mana. Maksudnya kemeja untuk pakaian untuk kita pakai untuk jarak, untuk kita pakai semasa di dalam bilik hotel lah. Seterusnya kita syurkan iaitu seluar panjang 3 lai, kain pelikat dan tola mandi. Selalunya di hotel di Mekah Madinah ditukarkan kentola. Tengok tu dia biasa kentola dia tak biasa kentola yang biasa walai. Dia kalau nak bawa bermasalah, kentola bermasalah. Dan juga slipper. Slipper iaitu gunanya adalah untuk kita buat umrah. Jadi biasa buat umrah kan dia kena ada slipper yang boleh nampak jari kaki semua Yang ada slipper jepun lah, yang ada tali dari tu. Kita galakkan beli tali slipper tu untuk kita masuk buat umrah. Dan sebenarnya yang gunting kecil untuk kita tahlul. Saya ingatkan tuan-tuan sekali lagi, untuk gunting kecil ni jangan letak di dalam beg hangkel ini. Letak di dalam beg bagasi. Bapa beg hangkel ini dia akan melalui proses immigration, dia akan scan. Bila scan dia akan bunyi, dia akan nampak gunting dia buka balik. Buka gunting, saya ingatkan sekali lagi letak di dalam beg yang kita akan masuk dalam kargo lah. Itu beg bagasi lah, sama. Seterusnya iaitu untuk pakaian laki. Dan seterusnya untuk pakaian perempuan, biasanya kita galakkan tuan-tuan pakai berkurung ataupun jubah untuk senang kita solat. Dan seterusnya tuan-tuan belilah kain pelekung, minyak pelekung. Macam kita bekalkan pada tuan-tuan pada hari ini iaitu sepasang. Tuan-tuan boleh tambah lagi 2-3 pasang dalam masalah untuk mudahkan kita bersolat. Tapi untuk dari sini yang kata perjalanan musafir, untuk mudahkan kita solat, kita tak perlunya pakai kain pelekung. Cuma bila kita akan macam Pak Adi dah pakai kain baju kurung, dah pakai sarung tadi, cuma Pak Adi cuma tambah lagi iaitu sarung tangan, iaitu handsock. Boleh tak kita semayang sebagai musafir di mana-mana pun kita boleh solat tak? Tak perlunya kita buka beg, kita ambil beg ni untuk bawa kain pelekung. Kita bawa beg ni, kita nak buka kain apa sejadah. Tak perlu. Sebab sebagai musafir mudahnya Islam iaitu dengan cara pakaian untuk orang kan kita boleh bersolat kan sama. Benda ni akan diberikan pada tengah urusan sama. Okey, sebenarnya kasut sarung untuk perjalanan umrah kita. Sarung tangan yang sok saja dari itu kita lebihkan lah. Dari itu penyangkut baju, gunting kecil dan juga pemisah kasut yang kita akan berkata pada insyaAllah. Sebenarnya untuk yang saya kata tadi yang kita akan bekalkan pada tuan dan yang kita dah sebutkan tadi iaitu yang tuan-tuan perlu ada. Okey, untuk jemaah umrah safari Haramain, kita akan bekalkan pada tuan-tuan iaitu tanda nama. Dan tuan-tuan dapat gambar pada saya kan. Dan tuan-tuan post apa pada saya, kita akan buat tanda nama ni. Tanda nama ni kena ada sentiasa bersama dengan tuan-tuan. Di mana sahaja tuan-tuan pergi kena pakai kad nama ni. Sebab kad nama ni akan menjadi pasport tuan-tuan. Sebab pasport tuan-tuan dia sampai di Mekah dan juga Madinah akan dipegang oleh muasasah, iaitu wakil yang dilantik oleh Kerajaan Arab Saudi. Bila tuan-tuan tak bawa beg ni, yang pertama bila tuan-tuan hilang. Bila tuan-tuan hilang, tuan-tuan tak tahu nak balik mana. Tuan-tuan nak buat apa? Di sinilah kita akan letak tuan-tuan nama ustaz yang akan bersama dengan tuan-tuan. Di belakang ni kita akan tulis nama Ustaz Khalid.
Tuan-tuan boleh telefon, tak boleh atau tuan-tuan tak boleh telefon, pagi jemaah yang tuan-tuan boleh cakap dengan tuan-tuannya jemaah Malaysia yang tuan-tuan kenal, minta telefon Ustaz. Maki tak tahu nak balik dah. Waktu lah kita galakkan tuan-tuan pakai beg ni, jangan malu. Jangan malu sebab tuan, bila tuan-tuan tak pakai ni, tuan tak tahu tuan-tuan dari jemaah mana. Bila tuan-tuan tak tahu jemaah mana, tuan-tuan ikut jemaah India. Dia balik hotel India lah kan. Sebab tu kita kata kalau tuan-tuan pakai ni, dia boleh kenal tuan-tuan yang tengok Malaysia. Dia boleh cakap Malaysia, dia boleh cakap Indonesia dengan tuan-tuan dapat. Gambar kita akan bagi tuan-tuan beg ni dengan gambar tuan-tuan lah. Bukan gambar saya pula. Dia akan bagi beg ni dengan gambar tuan-tuan sendiri. InsyaAllah di sini kita akan nama pasport tuan-tuan. Di belakang ni kita akan letak nama Dalku Ustaz yang akan bersama dengan tuan-tuan. Dan juga jadual sekolah. Jadual sekolah di Mekah dan juga Madinah. Untuk tuan-tuan mudahkan tuan-tuan membuat InsyaAllah. Dan sebenarnya kita akan bagi tanda beg untuk tuan-tuan masa dia nanti kita akan bagi untuk kita letak di beg untuk tuan-tuan kenal beg tuan-tuan. Tapi kebanyakan jemaah kita bagi cara mereka dia akan ikat kain-kain yang ada kala-kala. Itu tak masalah, tuan-tuan boleh buat. Kita tak amanah dulu sama. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk perjalanan tuan-tuan perlukan buat perbelanjaan untuk membeli belah, untuk beli buah kurma. Tapi di Malaysia ni kurma dah ada lah, tuan-tuan beli banyak-banyak. Apa Yusuf Tayyib? Dia kata macam mana? Yusuf Tayyib kan. Tapi tak tahu lah di Kelantan yang berbuat dengan kurma apa. Tapi di belah-belah utara tu Yusuf Tayyib lah. Tapi di Madinah, di Mekah yang popular adalah kurma Adwa. Kurma Adwa ni dia jatuh sekilo di kurang 80 ke 90 kurma yang elok lah. Tuan-tuan boleh beli. Bapa tuan-tuan beli kurma yang terbaik adalah kurma yang dikami oleh Nabi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itulah kita kata tuan-tuan kena bawa duit. Bapa pakej kita sediakan dah ada lengkap dah, pakej makan, penerbangan. Tuan-tuan tak perlu duit dah. Boleh tuan-tuan beli untuk perbelanjaan. Tuan-tuan mungkin nak beli baju jubah, untuk baju jubah nak buat baju raya. Nak beli jubah untuk anak-anak, nak beli jubah untuk anak cucu-cucu. Boleh beli. Yang tu kita tak bagi tuan-tuan kena bawa sendiri lah. Untuk shopping tu tuan-tuan kena bawa sendiri untuk perbelanjaan. Yang saya showkan lebih pada baju atas lah. Yang pertama kita kata lebih bukan lebih untuk shopping. Yang pertama bila kata tuan-tuan terlanggar pantang larang dalam Islam. Iaitu $12 pantang larang tu bila tuan-tuan terlanggar tuan-tuan kena bayar dam. Bila bayar dam tu sekali dam kesalahan berat, tuan-tuan kena bayar untuk denda dam tu lebih kurang RM450. RM450 duit Saudi lah. Duit Saudi kalau sekali buat, kalau dua kali buat, kali dua. Bila habis lah, 2 kali kan. Itulah bila kata tuan-tuan, bila kata umrah ni, yang pertama tuan-tuan kena hati-hati berkenaan pandang larang je. Itu yang kata hukum-hukumnya dan tuan-tuan anggap akan dikenakan denda. Jemaah saya yang bukan baru yang sebelum ni, bila-bila dia buat umrah yang pertama tu, masuk dalam kawasan Masjid Haram tu, dia nampak Kaabah, dia teruja. Dan teruja tu dia pegang Kaabah. Dia pegang Kaabah tak boleh. Memang salah. Kalau dalam kawasan tu memang ada wangian. Contohnya dia 12 perkara dalam pandang larang tu, tuan-tuan kena jaga-jaga lah. Lepas tu bila kata dalam keadaan ihram, dalam keadaan umrah, tuan-tuan kena hati-hati untuk tuan-tuan. InsyaAllah kita buat perkara duit di dalam Saudi Riyal lah. Duit Riyal lah, insyaAllah. Kita akan di penghujung pembentangan kita bersama kami. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana kejudian tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan bersama dengan kami pada ini untuk kemedanan bersama ke umrah Saudi Arabia. InsyaAllah kita doakan semoga perjalanan tuan-tuan dan puan dimudahkan. Semoga kita akan mendapat umrah yang mabrur insyaAllah. Dan seterusnya saya akan doakan meneliti pada perjalanan besar Saudi Arabia untuk kemenangan itu tentang kelebihan umrah bersama dengan Saudi Arabia dan juga tentang dikatakan tentang perjalanan umrah dan insyaAllah. Itu saya sekali lagi saya berikan terima kasih kepada tuan-tuan kerana saya dapat bersama pada ini. Alhamdulillah kami sampai di Kelantan ini pada petang kemarin. Kami petang kemarin dan juga kita dah ronda lah. Pertama kali saya pun lama dah sampai Kelantan, yang dulu main masa sekolah dah lama dah, hampir 30 tahun lebih. Disebabkan dengan bersama dengan tuan-tuan saya dapat datang lagi kali ke Kelantan. Saya tengok Kelantan pun alhamdulillah maju lah. Kita dah tempoh dari cerita luar Kelantan macam ni, tapi kita sejak dari Kelantan nampak yang kata bukan di balik cerita-cerita tersebut. Alhamdulillah kita dah sampai Kelantan pada petang kemarin lah kita
minat dan insyaAllah kita akan balik pada petang pagi esok untuk kita ada kursus di Ampang pada minggu ketiga. Kalau itu di Ampang pada minggu ketiga. Pada bulan ni juga bakal jalan ingat Kali lagi saya ingatkan dari penjadual jalan tuan-tuan kena ingat kita kena ada di airport KLIA ya pada 30 bulan insyaAllah. Okey, tanpa melengahkan masa saya keluarkan materi ini pada Tuan Menerusan Taman Nasional Tuan Haji Muhammad Arif Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhamina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi amala a'malan salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang berbahagia staf daripada Publikun, terima kasih diucapkan, dan juga kepada staf Safari Haramain dan juga yang dihormati tetamu Allah Duyufur Rahman insyaAllah. Dan saya tak payah kenal diri saya sendiri dan kalau nampak saya memang berbat tapi saya cakap pula bina boleh no? Saya boleh cakap pula bina. Saya bahasa Kelantan tak apa pandai. Baik. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Duyufur Rahman, bakal tetamu Allah ini yang akan pergi berangkat pada 31 Mei insyaAllah, yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Kalau ada masalah apapun rujuk kepada saya. Dan insyaAllah kita akan bawa rekan ikut jadual tu, kalau boleh ikut jadual. Dan juga buku yang telah saya bekalkan kepada tuan-tuan, buku perjalanan tu. Sebab di situ perjalanan dia memang daripada mula sampai kita pulang ke tanah air. Sebab apa yang itu saya buat sendiri, saya susun sendiri di sana. Baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali lagi, walaupun di Kelantan ni dua orang kita datang juga tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau boleh orang lain tak mau datang dah. Sebab saya datang, saya nak jumpa sendiri dengan Duyufur Rahman, nak bagi penerangan Duyufur Rahman nak kenal macam mana orang dia, macam mana pendek kami akan buat. Walaupun seorang kami akan datang juga tuan-tuan. Kami walaupun kami datang ramai-ramai nak bagi sokongan, nak bagi semangat, tapi alhamdulillah adanya dua orang ini lah, mungkin akan datang, akan jadi ramainya di Kelantan insyaAllah. Kemudian nak jadi Duyufur Rahman ini, pertama kita kenalah tahu sedikit sebanyak tentang umrah. Umrah ini yang pertama, umrah ialah umrah yang mabrur. Kalau kita ambil nak carikan umrah yang mabrur, kita kena usaha nak dapatkan umrah yang mabrur, yang Allah Ta'ala terima. Pertama, umrah yang mabrur ini apabila diikut pakej umrah, mana-mana pakej sekalipun, tujuannya yang pertama dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umrah dia kerana Allah, bukan umrah kerana nak melancur, bukan umrah kerana nak beli jubah, bukan umrah kerana nak beli kurma ajwa, bukan umrah nak beli tasbih kokak. Tapi umrah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak pijak kakinya, nak merasakan satu kenikmatan berada di tanah suci Mekah untuk menyucikan dirinya sebagai seorang hamba Allah yang akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga.
Kemudian umrah yang mabrur ni ialah apabila dia pergi umrah, dia kalut dengan amal ibadah. Maksudnya dia sibuk dengan amal ibadah. Masjid Nabawi dia akan sentiasa buat i'tikaf dalam Masjid Nabawi. Memang i'tikaf dalam masjid ni benda yang terlalu kecil, nampak kecil. Benda orang kata pergi mana i'tikaf. Tapi kadang-kadang manusia yang masuk dalam Masjid Nabawi dia tak ulang pun i'tikaf dia di dalam Masjid Nabawi pun. Benda yang sedikit dia buat, walaupun dia niat di dalam hati dia i'tikaf dalam masjid, dia dapat pahala 50,000. 50,000. Banyak pahala tu, satu kebaikan. Nak buat 50,000 pahala, kita duduk di sini di Kelantan berapa tahun dah? Tak sampai tahap pahala tu cukup payah kan. Kalau kita buat sembahyang jemaah baru 25 pahala, 27 pahala, 7 pahala, 1 pahala. Tapi bila kita buat benda kecil saja, kita ni adalah i'tikaf dalam Masjid Nabawi, kita masuk, maka kita dapat pahala berlipat kali ganda. Bermakna macam kita usianya 100 tahun, usia kita 1000 tahun, usia kita macam 5,000 tahun. Kita buat sedikit dapat pahala. Baik. Kemudian dia masuk dalam Masjid Nabawi, dia rajin buat qiyamul lail. Dia masuk Masjid Nabawi, dia cari Raudhah. Dalam Masjid Nabawi dia banyak baca Al-Quran. Kemudian dia sentiasa buat sembahyang fardu di masjid. Apabila sampai di Masjid Nabawi pula, Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Dan dia sibukkan diri dia dengan tawaf umrah. Habis tawaf umrah dengan tawafnya sunat. Habis tawaf sunat dia buat sembahyang sunat taubat. Habis sembahyang sunat taubat dia buat qiyamul lail dalam masjid. Sentiasa sibuk dia dengan amal ibadah, sebab tuan-tuan payah nak pergi. Ini peluang yang Allah Ta'ala jemput, dia pergi. Kemudian dia balik ke hotel. Pasal makanan ni dia tak apa nak kalut sangat, tak apa nak sibuk. Dia kata ada kita makan, tak ada nak buat macam mana. Hotel pun dia tak apa nak kisah. Ni orang yang nak dapat umrah yang mabrur, dia hanya sibuk dia nak buat umrah, dia nak buat tawaf sunat, dia nak baca Al-Quran dalam Masjidil Haram. Kemudian sampai dia balik ke tanah air, kemudian pula dia balik tanah air, dia berubah. Dahulunya tidak berhijrah, dulu tidak menutup aurat, hari ini dia balik, dia menutup aurat, masjid dia akan dia pergi, hati dia buat qiyamul lail. Macam mana dia berada dalam Masjid Nabawi juga, Masjidil Haram, maka yang itulah dapatnya umrah yang mabrur, yang Allah Ta'ala terima. Yang kedua, umrah yang makbul, yang lulus saja. Umrah lulus saja. Dia pergi umrah, tapi Haji juga balik cerita, saya dapat masuk dalam Raudhah, punya semayang, menangis ni, sampai nak pensar. Itu pula kita punya buat dalam Raudhah, seronoklah duduk berada dalam Raudhah. Tapi itu Allah Ta'ala terima dia. Dia hanya bagi tahu kepada jemaah pun tengok, oh, tak boleh jadi. Aku pun usaha juga nak masuk dalam Raudhah. Tak lagi dia abang pula pergi ke Masjidil Haram, dia bagi tahu pula, tadi ni aku dapat tawaf sunat 2 kali hari ni buat tawaf sunat. Subuh tadi dapat tawaf sunat, maghrib tadi pun masuk tawaf sunat. Lepas tu dapat sembahyang belakang imam dah. Imam mana? Imam Masjidil Haram. Subhanallah, dia cerita pula Imam Masjidil Haram tu macam mana. Kemudian tentang orang mandi kat orang sembahyang solat jenazah. Dia boleh cerita, dia balik dia cerita, balik cerita. Sehinggalah dia balik daripada umrah ni pun ke Kelantan, dia balik dia cerita dia. Bila dia cerita yang tu umrah yang makbul. Makbul ni apa? Umrah yang diterima. Umrah yang ketiga. Umrah ketiga apabila dia pergi ke umrah ataupun pergi haji, tetapi dia komplain habis.
Komen, tuan-tuan. Kalau orang bahasa buku kata dia komen ataupun dia pula bilang kata komplain. Komplain lah. Komplain ni maksud dia ni tak puas hati. Sikit tanya makan, awak makan tak ada, mana nasi dagang? Di Mekah mana ada nasi dagang? Ustaz kena buat nasi dagang. Kami biasanya orang Kelantan makan nasi dagang. Ustaz kena buat nasi dagang. Saya pergi pada anda. Dia jenis makan, dia komplain. Yang kedua pula dia kata, hotel, Ustaz kata hotel hebat. Hotel kita memang tak hebat. Memang 5 bintang, tapi 5 bintang di Mekah. Bukan 5 bintang di Pulau Pinang ataupun di Kelantan. Hotel dia pun tutup macam tu juga, mana-mana pun tu. Melainkan 80,000 kalau masuk dalam pakej. Gantu kita duduk tak tuan-tuan dekat azam sama tahu, tuan-tuan nak makan pun saya belum buat. Yang tu juga hebat. Tapi buat apa yang ambil belanja banyak-banyak tapi umrah kita tak dapat. Kita nilaikan umrah. Hotel tu hanya sekadar kita tidur sahaja, kemudian kita pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian pula dia komplain daripada segi ziarah dan sebagainya. Balik daripada umrah ni tuan-tuan, saudara dia menziarahi, dia tak boleh cerita apa yang ada, dia buat tawaf ke, macam mana Mekah, macam mana Madinah. Dia tak boleh nak cerita. Raudah tu macam mana keadaannya pun dia tak boleh nak cerita. Dia hanya komplain, dia kata makan tak sedap. Ada tak ada? Ada. Yang tu umrah mana? Umrah yang mardud ditolak. Tak ada perubahan. Tu macam tu. Bila dia kata umrah, macam mana dia rombongan. Pinilah negeri Sembilan. Pergi Perak. Pergi Perlis. Macam tu ya. Tak ada apa muka. Dia balik tak berubah. Bila balik tak berubah, yang tu dikatakan umrah yang mardud ditolak. Yang tu bukan saya bagi. Yang tu kita boleh nilai sendiri daripada ilmu kita. Baik. Kemudian sebelum kita berangkat untuk menjadi tetamu Allah, pertama wajib kita lakukan benda. Pertama pada niat umrah kerana Allah. Innama a'malu binniyat. Tetap di hati kita. Kalau ada tetamu kita, ada kawan kita atau jiran kita pesan, Cik Ahmad tolonglah pergi umrah ke rumah Ajwa 20 kilo, jubah 5 pasang, tasbih kokak 2. Kalau boleh tak saya terima. Saya bagi nasihat, jangan terima. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak pergi umrah. Bila kita pergi umrah, kita sampai saja di Masjid Nabawi, kita fikir apa mula-mula? Ke rumah Ajwa, kawan kita pesan ke rumah Ajwa, jubah tasbih kokok, kita dah ingat yang tu saja. Kita tak ingat ni. Saya pesan saya ada peserta dia tanya saya daripada mula dia sampai ustaz, kawan saya pesan nak suruh cari jubah saya 58 yang ada kata apa semua ni, yang ada manik-manik tu, yang harga dia 150. Dan kita nanti kita baru sampai, tunggu sekejap kita baru. Saya mana pula dia datang jumpa saya tak puas hati ustaz, saya kira tak senang duduk selagi saya tak dapat jubah ni. Karena saya takut saya pulang ke tanah air, jumpa dengan dia, Allah, saya nak jawab apa ustaz? Tak lagi dengan buah kurma pula katanya saya, mana ustaz buah kurma Ajwa? Saya kata niat mana niat? Niat kita dah celak dah tuan, dah lain. Tu saya kata kalau boleh dia mai bagi duit kepada kita. Nah, saya bagikan sedekah duit 50 riyal, 1 riyal, gunakan belanja di Mekah Mukarramah. Tapi kalau dia kata nak RM50 ataupun 100 riyal ataupun 200 riyal untuk beli alim, bye. Saya tak akan terima tuan-tuan. Itu amal yang besar kat saya tak terima. Kerana nak jumpa orang dengan saya. Tuan-tuan nak bawa kurma 20 kilo buat balik, kita penat nak bawa. Tu dek lagi nak kena balik orang sini lagi.
Dia mana ambil 20 ringgit takkan ada 1 kilo berapa? 80. 80 mahal. Komplain kita pula. Kita masa tak baik. Baik. Kalau yang kata kalau pergi umrah, kirim salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Itu orang yang ada ini. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sebelum tuan-tuan berangkat menjadi tetamu Allah, tuan-tuan nak melangkah kakinya, nak pergi ke terminal KLIA 1 di Kuala Lumpur, dapatkan mohonkan restu ibu atau bapa. Yang masih ada lah, yang masih ada ibu, jumpa ibu. Yang mana masih ada bapa, jumpa bapa. Pergi jumpa dia, ibu kata Oma, saya nak pergi umrah. Sekarang pas semua salam dengan dia, sayang dia diri. Itu contoh dia. Kalau ada ibu pun tak ada, bapa pun tak ada, janganlah pergi ke kubur, tak payah dah. Yang ni kalau dia pergi dengan suami pula. Kalau isteri itu pergi dengan suami, walaupun sama package, walaupun sama-sama nak pergi umrah dan sebagainya, tapi dia kena mohon juga dekat suami. Kena, tentang. Dia pergi jumpa suami dia, abang, kita nak pergi umrah bersama dengan safari Haramain. Mak ni mohon ke abang, minta ampun, minta maaf, redha apa yang mak akan buat di Mekah. Kena minta redha, minta ampun, minta maaf. Kemudian kena minta restu daripada dia. Sebab apa? Sebab kita ni bagi perempuan nak baca Quran adalah sunnah. Nah sunnah ni baca Quran, kalau kita tak minta izin suami, kita dapat dosa yang dapat pahala suami. Minta izin. Kita buat benda yang sunnah. Kita nak buat tawaf sunnah, kita nak baca Quran, kita nak iktikaf. Tu saya kata minta izin suami itu. Walaupun dia beris kali dengan kita redha. Dia kata tak apa, abang redha, alhamdulillah. Tuan-tuan buat umrah tuan-tuan Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, selesaikan hutang yang tertangguh. Hutang mana? Hutang belajar. Hutang belajar pun dengan iras benar. Kita dulu suami nak sampai belajar. Tiba-tiba hari itu tak ada belajar, tak belajar. Tak tahu belajar. Kemudian diminta sebelah pinjam dekat Kak Zainab. Kak Zainab pun bagilah duit buat belajar. Balik buat. Sampai berapa lama dah? 20 tahun. Kita tak pernah bayar lagi. Nampak benda. Selesaikan hutang. Hutang bukan duit saja. Hutang benda, hutang dan sebagainya. Kalau hutang yang tertangguh, apa dia hutang tertangguh? Macam kita beli kereta, tapi hutang tadi kita memang kita bayar setiap bulan. Kalau hutang yang tertangguh 20 tahun kita kena cari nak bayar. Kalau 20,000 lah. Ataupun minta ada halal. Ataupun dia tak mahu halal, abang jika saya nak pergi umrah, saya bayar tiap bulan lah. 1,000. Alhamdulillah. Selesai tak? Sebab apa? Yang ni akan tergantungnya amal amal. Yang keempat, memohon maaf kepada orang yang kita sakiti. Apa dia orang yang kita sakiti? Jiran tetangga kita, termasuklah abang ipar kita, termasuklah kakak kita, termasuklah adik kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada kematian ibu bapa kita, maka terbahagilah harta faraid. Tapi harta tadi tidak diperhatikan dengan secara syariah. Kita bagi faraid tangan kita. Gelang-gelang ni yang mak tu ada ni, gelang, rantai apa semua. Dengan sebab saya adalah anak yang tertua, saya berhak dapat. Macam cerita Pierre 3 Abdul. Dia kata yang ni saya abang yang nombor 1, saya berhak dapat. Yang ni abang nombor 2. Ni nombor 3 mana? Nombor 3 dengan sebab aja ayah pergi hospital, maka kanser semua kita tak dapat. Nampak tu? Dia buat faraid dia cara sendiri. Nampak? Bila tak faraid cara sendiri,
Berkelahi dah. Berkelahi tentang bergantung daripada dulu sampai sekarang. Harta yang dia perolehi itu hanya kita tak. Esok anak cucu kita, kalau kita guna, anak cucu kita guna kata tadi, esok daripada masa sudah tidak berderet, beratur. Semua dia kata dengan sebab dulu. Ni nenek kita lah buat dulu. Kita sama-sama nak masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Faham? Yang ni kita takut mungkin ada orang yang kita sakiti, dia tetangga melawak pun bergurau. Kadang-kadang kita bergurau, tapi orang tak suka. Mula dia gelap, dia ketawa, mula kita melawak, muka masa. Oh, tengok-tengok tersentuh hati. Nampak? Itulah disunatkan kita buatkan kenduri. Orang Kelantan buat apa? Buat kenduri. Ha? Buat. Beko apa? Beko. Buatlah kenduri. Panggil orang datang. Kerana daripada situ saya nak baca Yasin. Saya hari ini saya buat selama membaca Yasin. Saya nak pergi umrah dan dengan isteri saya dengan isteri saya mohon maaf kepada tuan-tuan yang mana ada sakit hati tuan-tuan dan sebagainya. Saya dengan isteri saya mohon minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Baru kita baca Yasin. Lepas itu kita salam dengan orang lain. Faham tak? Catatan orang. Bayangkan kelima, uang yang halal. Yang tuan-tuan nak bagi ni pastikan uang tuan-tuan uang yang halal. Jangan bagi duit daripada duit rasuah, daripada duit putar alam. Putar alam ni dia ada jawatan daripada kerajaan. Tiba-tiba ada gerak tanah. Orang bagi duit. Orang bagi duit dia bukan nama atas gerak tanah tu. Itu putar alam dulu. Putar habis. Pulang Pinang kita ada putar. Pusing. Dari duit tadi dia dapat untung banyak, dia nak pergi mana? Nak pergi umrah. Pastikan yang duit tuan bagi ini adalah duit yang halal. Saya takkan saya nak pastikan ke mana nak cek tanya suatu anda. Dari daftar tu pastikan duit yang halal. Baik. Baru kalau tuan boleh dapat dah 5 benda tadi, baru tuan boleh bersedia untuk jadi tetamu Allah. Baik. Apa dia? Wa aqimul hajj wa umratu lillah. Yaitu tunaikan kamu tentang haji. Tunai maksud dia apa? Masuk rukun, masuk fardu, wajib. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang boleh pergi Thailand, yang boleh pergi Brunei, yang boleh pergi Istanbul, yang boleh pergi Amerika, boleh pergi India, boleh jalan dunia, tour. Tiba-tiba dia tak boleh pergi haji. Duit banyak. Hukum dia apa? Hukum dia haram. Kalau dia mati dalam keadaan munafik. Sebab apa? Tuan-tuan? Sebab apa dia jadi munafik? Sebab dia wajib atimul hajj. Diwajibkan kamu tunaikan fardu haji. Dan juga umrah. Umrah yang pertama jadi hukum dia wajib. Macam tadi kita dulu pergi haji. Buat umrah dulu kan. Lepas buat umrah baru buat haji. Dia buat sekali. Kalau dia buat haji saja, wajib dia kena buat umrah pula. Sebab umrah yang pertama tu jadi hukum dia wajib. Ringkas, iaitu menjadi tetamu Allah, doanya makbul dan dosa dia diampuni. Itu yang kita jadi apa, musafir ni, itu yang dikatakan safari. Safari dalam bahasa Inggeris, safari ni zoo. Safari dalam bahasa Arab ialah musafir. Bahasa Pulau Pinang panggil kembara. Bahasa Kelantan panggil bahasa Kelantan panggil kembara. Jalan. Jalan-jalan. Ini jalan-jalan haraman. Haraman apa dah?
dua tanah Arab, Mekah dan Madinah. Baik, yang itulah tentang musafir doa. Sebab apa yang tidak juga ada. Sebab kita mula-mula ni macam kita pergi dengan kawan kita, dengan Kak Leha, dengan Kak Nak, tak apa Kak Leha, saya tolong Kak Leha esok. Masa ni tuan-tuan nak cakap, nak tolong Kak Leha, tak apa Kak Leha tak boleh bangun pun, Kak Nak dukung Kak Leha. Oh nampak bagus, dukung tak dukung, bukan buat dukung, angkat dukung. Pulang bilang kata, dia boleh angkat, dia boleh tolong Kak Leha tadi. Tiba-tiba bila sampai di Mekah dan Madinah, nak jalan pun yang jauh, nak angkat Kak Leha berdekat. Kak Leha nak jalan tak mau pergi Masjidil Haram, Kak Leha punya badan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata Sayyidina Umar, kalau kamu nak kenal saudara kamu tu baik sungguh dengan kamu, musafirlah dengan dia 3 hari. Bila musafir dengan dia baru kita kena kita ingat baik. Mula-mula baik kan? Dia kata tak apa Kak Leha, saya tolong Kak Leha. Main ke yang kedua pula, 2 hari yang kedua, saya tak apa. Hotel ni macam ni pun tak apa. Main yang ketiga pula, dia nak panas barang. Maaf terus. Yang tu baru kita kenal. Oh dulu baik, tengok-tengok tak baik dah dengan kita. Sebab apa? Sebab kita musafir. Itu kata Sayyidina Umar, kalau kamu nak kenal baik dengan kawan kita tu, tengok dalam keadaan musafir. Baik, Allah menghentikan semua biaya yang kita keluarkan. Rugi tak kita buat keluar duit? Rugi ya? Duit, orang apa? Pitih. Rugi tak pitih kita keluarkan? Tak rugi tuan-tuan. Sebab apa? Ganjaran dia dunia dan ganjaran akhirat kita dapat. Dunia apa? Dunia dia dapat satu ketenangan, dia dapat rezeki yang baik. Itu orang yang bersedekah ni, kata Rasulullah, orang yang bersedekah tak pernah rugi. Sedekah, bagi sedekah, rugi kan? Tak pernah rugi, kata Rasulullah. Dia akan datang lagi. Dan juga akhirat pada akhirat dan dapat pahala ganjaran yang cukup banyak. Baik. Yang ketiga, ikutilah haji dan umrah kerana kedua-duanya menghapuskan dosa dan menghilangkan karat-karat situ dosa dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah orang balik daripada haji dan umrah orang suka peluk sekali. Bila terpeluk itu tandanya nak dapatkan nur Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan juga ini cara nak berangkat di Mekah. Ini biar Ali. Tadi dulu ada pergian tempat biar Ali. Pak Haji, bisa pergi kan? Biar Ali. Rasa tak? Biar Ali. Biar Ali. Tak rasa. Yang tempat niat umrah. Ini yang umrah. Di Madinah ni masalahnya. Kita akan berada di sini. Kalau kita pergi lewat, dia akan jadi ramai. Kemudian semua pakaian warna putih. Tu kena pakai ID yang saya bagi itu, kad lengkap. Kad nama apa semua kena pakai. Tidak tak nampak. Itu yang peserta perempuan kita bagi dia punya rencana bulan. Jadi rencana bulan. Kita bagi rencana bulan di atas kepala kita kena pakai. Sebab apa? Bila dia berjalan daripada jauh saya nampak dah. Itu jemaah saya. Walaupun dia pegang pokok kurma menangis. Menangis tak jumpa, menangis. Tengok-tengok aku dia maaf kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang kita bagi bagi. Tanda. Sebab orang perempuan ni dia payah sikit. Lelaki senang. Perempuan ni nak jalan pun beri tandas 2 orang. Nak makan pun 2 orang. Kemudian nak pergi mana pun 2 orang juga. Tapi lelaki ni dia biasa bebas. Itu kita buat belakang. Kemana kita mudah nampak. Baik. Perbezaan umrah dan haji ialah umrah sebutan bagi orang biasa, orang Malaysia, dia kata umrah ni ialah haji kecil. Tapi tidak ada hadis. Tidak ada hadis, tidak ada nas yang kata kalau buat umrah sekali dapat haji kecil. Tidak ada. Dia tak ada haji kecil.
Hanya perkataan biasa digunakan oleh orang Melayu kita. Baik. Kemudian apa dia? Umrah ni pergi juga di tanah haram. Tanah haramnya haram karena bukan macam di Malaysia. Tanah haram ni di Malaysia yang tu kita duduk di atas tu buat rumah. Haram kerajaan tak duduk buat tanah haram. Tapi tanah haram tu maksudnya haram, orang kafir tak boleh masuk. Itu tanah haram, tak ada sepadan. Kemudian umrah ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram. Kemudian dia ada sa'i juga. Kemudian dia ada tahlul. Lepas tahlul dia tertib Mekah umrah. Yang ini sama juga haji. Tapi beza haji ni dia ada di Arafah, mabit di Muzdalifah. Lepas tu sa'i. Melontar jamrah di Mina. Kemudian patah balik buat tawaf haji, dapatlah haji yang pertama. Itu beza dia. Yang ni umrah kita tak boleh bilang tidur di Arafah. Beza dia. Yang ni tuan-tuan dah faham dah umrah semua ni. Niat dia bersyukur dan sebagainya, dah biasa buat dah. Perkara yang sunnah yang ni pun dah biasa buat dah kan dulu masa haji. Haji biasa buat kan? Umrah ni. Dah. Jadi kita ambil yang ringkas. Perkara-perkara yang dilarang masa di dalam waktu ihram. Maksud ihram ni pada pakai ihram dan kita berniat dengan dia. Pertama pada memakai pakaian yang berjahit seperti baju, sarung, seluar dan seluruh dalam. Bagi lelaki ini dia tak boleh, dia ada pakai dua helai saja kain ni. Di atas dengan di bawah. Tu kain ihram dia kita bagi yang tebal. Kita tak bagi yang nipis. Kadang-kadang kita nak pakai yang nipis. Tapi bila pakai yang nipis, yang peserta lelaki yang jalan waktu panas ni di padang pasir, waktu panas nampak apa? Nampak pokok rumah. Dia nampak habis. Sebab apa? Sebab dia tak ada lain dah. Dua pakaian dia saja. Yang perempuan tak apa. Perempuan dia boleh pakai macam ni, boleh pakai, tapi disunatkan pakai pakaian berwarna putih. Baik, memakai sepatu capat. Macam capat ni, macam tadi ini boleh, tapi jangan tutup pangkal kaki dia. Itu boleh pakai. Dan juga menutup kepala. Kalau dah pakai ke haram dan kita berniat jangan pakai dia lah, songkok ni dah, tak boleh. Bagi lelaki, bagi perempuan boleh lah, boleh dengan tudung dia. Tapi tak boleh pakai spek mata hitam. Ribet. Sebab apa? Lagi nampak menutup muka wala perempuan. Dan juga tak boleh pakai mask yang tutup hidung tu. Sebab apa? Sebab dia dah berniat ihram. Kalau dia pakai juga, dia kena bayar dam. Baik, dan juga keempat, memakai wangi-wangian. Apa dia memakai wangian? Apabila kita dah berniat dan kita pakai ihram, tiba-tiba kita pergi, kita singgah satu tempat, kita makan. Tangan kita berminyak. Kita pergi ambil sabun, kita cucikan dia dengan sabun. Sabun tu ada wangi. Maka yang tu kena bayar dah. Nak buat macam mana? Kita ambil tisu, lap dulu, buang minyak, baru kita pergi basuh dengan air biasa. Faham? Jadi jaga wangi-wangian. Sabun tak boleh pakai dah selepas kita niat. Minyak wangi tak boleh pakai dah, biar dia masak. Baik. Nombor 5, memotong, mencabut, mencukur rambut yang ada pada badan, demikian juga kuku. Kita buat jana ni saja ni, tanpa niat nak cabut ni uban dan sebagainya, semua nak cabut. Yang paling ketara pada hidung kita. Setiap hidung penuh, keras pula. Saya tak tahu. Sebab apa?
Sebab musim umrah ni dia suhu dia lebih kurang 49 darjah Celsius. Panas mali, kadang-kadang 50 darjah Celsius. Dia bukan macam bulan 12. Bukan macam bulan 2, bulan 3. Dia kadang sejuk sampai nak segi. Bila mai musim Ramadan, dia nak masak buah kurma. Nak masak buah kurma 49 darjah Celsius. Keluar tu, oh, macam mana kita duduk dalam panas. Baik. Kemudian hidung kita ni pernah nama pulang keras. Kita hidung kita. Apa kita buat? Kita dah naik ihram dah. Tiba-tiba dia orang lantai kata apa? Korek. Korek. Dia korek dia punya teh hidung. Teh hidung tu ada apa? Ada dengan bulu hidung. Bulu hidung tak ada berapa. Kira pula. Balance teh hidung tu kira kata dengan 5 lah. Kena bayar dah. 3 lah kena bayar dah. 1 pun kena bayar dah. Tu saya pesan kepada jemaah jangan korek teh hidung. Sampai kita buat selesai tu tahlul baru nak korek. Ni lah bahayanya lah. Baik. Memakai pakaian yang terkena wangi-wangian. Dah kena dah. Pakaian kita ni dah kena dengan tempat cuci tangan tu. Shampoo. Yang tu kena basuh. Kalau tak boleh basuh juga, kena dengan tukar pakaian ni. Jangan pakai. Baik. Itu dengan tidak sengaja. Apa? Kalau dia buat sengaja, tak boleh. Kena bayar dah. Memburu binatang darat yang halal. Nampak burung halal. Nampak kucing. Kucing saja sampai kucing Mekah dan dia lihat. Dia bukan segok sangat pun. Curi dia punya rambut dia, bulu dia. Dia main kat kita buat angkat ni. Cuk. Nak lepas itu sana. Dosa kita sedang apa? Kita telah pun buat hidayah binatang. Sedangkan kita dalam keadaan nampak tak? Nak bayar dah. Yang ke-8, menikah ataupun menikah. Menikahkan. Macam mana duk orang umrah pun menikah? Dia pergi umrah tapi tak sempurna dia punya ihram. Tak sempurna. Itu saya akan jaga. Sampai kat hotel saya kata, malam ni juga pergi buat umrah. Saya tak bagi tinggal. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya takut ini. Itu saya cengang sikit masa tu. Kalau tak mampu saya paksa juga. Saya heret juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ada umrah dia tak sempurna, kita akan cek. Tanya umrah dia buat macam mana. Tawaf sekali dengan saya, sa'i macam mana, sampai tahlul. Tiba-tiba dia tak tahlul. Tak tahlul, balik sampai ke Malaysia. Dia dalam keadaan apa? Ihram. Bila orang suruh buat tahlul, dia tak mau. Dia tak mau tahlul tu. Kemudian dia balik-balik, dia kahwin dengan orang lain. Nikah dah tak sah. Ataupun dia balik-balik, ada anak dia orang masuk menghina. Dia jadi wali. Wali anak dia nikah tak sah. Tu kita kena jaga ihram kita jadi. Ada berlaku. Ada berlaku. Saya rasa tak percaya Ada berlaku. Dia pula Penang berlaku sekali. Tapi dia terpaksa akad nikah lain anak dia. Benda ni berlaku tu yang masuk rukun. Kalau tidak tak disebutkan. Baik. Yang ke-9, melamar wanita yang dinikahi. Itu dalam keadaan ihram itu atas baik sekali. Lebaik Allahumma lebaik. Tengok. MJ sebelah dia tengok Pak lebaik sebelah. Tak ada MJ. Mak janda. Lama dah minta makna. Tengok dia sebut lebaik Allahumma lebaik. Kawan tu pun sebelah tu pun Pak lebaik juga. Pergi umrah bersama dengan dia tengok comel juga. Lawa juga. Kalau buatnya teman boleh. Tengok. Cara dia meminang. I suka kat you suka kat I tak? Suka. Itu dalam Islam, bila sebut yang tu bermaksud dah masuk minang lah. Itu dah masuk minang lah. Bukan hanya pisau cincin. Hanya cakap dah, I suka kat you suka kat I. Dia punya ihram dia. Kena jaga. Baik.
Yang ke-10, mencerca, maki hamun dengan menggunakan kata-kata yang kotor. Yang kita dah pernah jalan najak daripada Madinah naik bas, jalan jauh kita pernah. Bila kita pernah nampak orang ni, semua kita marah. Dia akan jadi benar dan itu nak kena jaga. Baik, yang ke-11, bersetubuh ataupun bercemburu-cemburuan. Dia pergi berbulan madu di Mekah. Buat ihram. Tengok-tengok, buat umrah. Dan ni ihram. Sampai-sampai tak mau buat umrah. Tiba-tiba masuk dalam bilik dulu. Buat yang tu dulu. Bila buat yang tu dulu, maka dia kena bayar dam seekor. Unta 5,000 unta. Unta 5,000. Bukan dia 5,000. Siapa yang nak kena bayar? Suami dia. Isteri tak bayar. Yang sebab apa? Isteri dia, suami dia yang kacau. Macam bulan Ramadan juga. Bulan Ramadan, dia pergi buka puasa dekat isteri dia dengan melakukan persetubuhan. Siapa nak kena bayar? Suami dia kena bayar. Sebab suami dia yang kacau isteri dia. Baik. Dan juga mengganggu ataupun merosakkan tumbuhan yang hidup di kawasan tanah haram. Saja tengok-tengok pokok pun cabut. Nampak apa pun rosakkan. Yang ini kena jaga ihram kita. Baik, ini dia kata. Tahun berapa yang pergi haji? Haji? 2004. Baiklah kita. 2004 dengan 2017 16 berbeza sekarang. Hari ini kita tengok hotel tu ada depan, tiba-tiba hotel tu kami dah tak ada. Saya pergi bulan depan hotel ni, tengok hotel tu tak ada. Hotel ujung sana Pak. Kita ambil hotel ni paling dekat. Tak ada lah. Yang paling dekat kita lah hotel. Ini tawaf. Keadaan sekarang kita tengok Baitullah. Rupa yang aneh, Hajarul Aswad, iaitu Muntazam yang ada pintu dia, makam Ibrahim, itu Ismail ujung sana. Haji pada cara tawaf dia kita tawaf sebanyak 7 kali. Pada tawaf tu jangan kita jangan kita jadikan tawaf kita yang lara, yang tak ada nilai. Sambil dia tawaf ni bunyi handphone. Handphone jawab, hello, abang ada di mana? Dia tengah tawaf ni. Baru dah tawaf, dia cakap dalam duk tawaf. Dia tengah tawaf ni. Yang itulah umrah dia, tawaf umrah dia yang lara. Dapat banyak tapi tak ada kualiti. Nilai dah. Sambil dia tawaf-tawaf tu, angkat gambar. Waktu tu dia pula angkat WhatsApp dah. Tengok tawaf. Alhamdulillah. Orang sekarang sambil dia tawaf tu boleh hantar WhatsApp. Kemudian dekat gambar ni, dah sampai dekat rupa Yamani. Allahu Akbar. Sampai hari benar tu. Askar dia tak marah. Askar yang jaga tempat kita. Dia tak main dah. Dan ni handset dah banyak dah jenis. Bukan kamera, dulu kamera. Sekarang ni handset kita ni, handset semua ada kamera dah. Tadi dia tak. Patah habis tawaf, dah selesai tawaf. Alhamdulillah. Umrah dah selesai. Lagi nak ke sa'i dah. Tak kuasa ke kawan. Kawan kata bagusnya dia duduk di Mekah. Nampak saya duduk tengah sa'i pula, tengah gambar pula. Mula dah sa'i sampai habis tahlul. Gambar ambil gambar potong rambut tahlul. Lara. Jadikan umrah kita umrah yang baik. Jangan jadi umrah yang lara. Sambil duk cakap hak dunia. Sambil tawaf tu sikit. Apa yang boleh buat? Ada nak surah apa boleh baca?
Kalau dia nak doa, doa lah. Sebab apa? Dia tidak ada doa yang khusus untuk tawaf. Kalau nak zikir, zikir. Subhanallah. Ataupun kita masa tawaf tu, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ataupun Allah, 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 Allah pun boleh. Ataupun dia sebut la ilaha illallah. Kalau apa pun tak ada, dia tak boleh. Senang sudah tawaf. Tak pergi. Sebab apa? Sebab kawasan itu doa yang makbul. Doa lah dalam bahasa Bangladesh ke, bahasa Cina ke, Kadazan ke, bahasa apa pun tak apa. Sebab Allah Ta'ala itu ilmullah. Bahasa lain boleh tak? Boleh. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa. Ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri-isteri aku ya Allah. Kalau isteri dia banyak, isteri aku ya Allah. Segeranya ampunilah dosa anak-anakku ya Allah. Jadikanlah mereka itu muallim, jadikanlah mereka itu murabbi, jadikanlah mereka itu da'i untuk umat Islam. Nampak? Kita guna dalam bahasa apa? Dalam bahasa Melayu. Boleh tak? Boleh, sebab Allah Ta'ala mengetahui. Doa apa yang ada dalam hati buat pula. Tapi buat doa tu hendaklah doa yang baik. Kalau yang jahat, dia jadi jahat. Sebab Allah Ta'ala mahfuz doa. Jangan kita doa sampai kita tahu, Allahumma ya Allah, bagilah Kak Leha tu yang sakit hati. Saya tiap-tiap hari tu meninggal dunia. Ada. Ini hati ya. Tiba-tiba orang tak mesej, Kak Leha belah jiran dengan Kak Nadrah pun meninggal dunia. Sebab dia doa. Jangan doa. Ataupun masa dia tahu, Allahumma ya Allah, aku rindu Mekah ni ya Allah, matikanlah aku di Mekah. Ada doa. Hukum dia apa dah? Hukum dia haram. Sihat-sihat kita doa ke Allah supaya kita mati. Tak boleh. Malaikat kalau kita uzur, itu harus nampak mak kita uzur dah sampai ke tandas pun nak kena usur. Doa Allahumma ya Allah, bagilah mak aku ni mati cepat daripada terseksa macam ni. Itu hukum dia harus. Jangan duduk sihat kita minta doa bagi dia mati. Haram. Kemudian baik. Ini tawaf dia sebanyak apa? Sebanyak 7 kali. Ini kalau hari Khamis malam Jumaat, masa musim haji berapa? 7 juta orang. Saudi haji 7 juta, musim umrah 4 juta. Sekarang ni orang juga berebut. Bukan macam dulu tuan-tuan. Ini bulan apa? Bulan orang kata sentiasa setiap bulan penuh macam ni. Hari Khamis malam Jumaat lagi penuh. Sebab apa? Orang Yaman semua turun, Arab Yaman turun, Arab tempatan turun, Arab Madinah turun, semua pakat turun. Main buat umrah, mengambilkan fadilat Jumaat. Kelebihan Jumaat. Masa tu dekat di Tawaf. Boleh ni? Bapa, hilang. Saya bangga tak jemaah saya, kalau boleh umrah hari ini kami malam Jumaat jangan buat. Sebab apa? Sebab terlalu ramai. No, sesak. Lepas tu hilang. Pintu pula sama. Pintu dalam Masjidil Haram tu sama. Keluar tu sama. Bentuk dia sama. Keluar saja nampak banyak kat lain. Masuk balik. Keluar pada pintu nampak sama. Tengah-tengah awak kat lain. Dan punya number dia lain. Berbeza. Kita mula dengan daripada Ismail Hajar Aswad dengan nampak lampu yang berwarna hijau. Itu permulaan kita tahu. Ini makam Ibrahim. Orang Melayu kita sebut makam Ibrahim kubur. Masuk makam ni tempat. Tempat yang dipijak oleh Nabi Ibrahim AS atas batu. Dan batu tadi akan nadif yang macam jangan nak jangan turun, jangan tak boleh apa pun. Ini sampai ke rumah. Setiap hari, latih jari. Nanti Ustaz Ha? Sekejap dah. Ya.
Sekarang ini dia kita dah ada nampak Masjid Haram. Hotel kita belah mana? Hotel kita sebelah ini. Oh, Maruah. Marwah. sebelah sini. Ini Marwah. Ah. Hotel kita kan. Oh. Tapi habis bangunan habis. Habis bangunan. Hotel baru naik. Hotel pun habis untuk. Hotel sekarang baru naik hotel tu. Yang kita nak duduk ni, hotel tu baru banner ke? Kemudian Oh, nak. Oh. dia pun nak melebarkan kawasan Masjidil Haram. Lagi lebar. Esok sampai hari pun turun esok. Kita kawasan Marwah ujung tu ya? Tak jauh. Kita pergi tiap-tiap waktu. Nak semai Zuhur, Asar kita boleh ulang. Lepas tu ada bazar pula. Sekali dia pergi beli baju apa semua, patah balik. Sekali pergi masuk Masjidil Haram, patah balik dia beli lagi. Mudah nak. Yang ni syarat sa'i sampailah tuan-tuan tahlul. Sa'i dulu dan tadi dah masuk dah. Sa'i dia pokoknya tiang merulana jatuh kena sunat ditala tarik bagi lelaki. Ini Bukit Safa. Bukit Safa lah ni pun dia tutup cermin dah. Dulu masa tu Safa ada lagi kan. Dia boleh nampak. Boleh pijak. Bila kita tak boleh pijak lah. Dia tutup. Tapi kita boleh lihat dia. Yang ni Marwah. Marwah yang ni dari batu ni. Tapi masa ni tuan-tuan Nabi tengok-tengok penuh buat tadi. Apa dia? Pok-pok India. Pok India ada suka dulu tadi. Ini dia sa'i punya ramai orang. Safa dan Marwah. Ulang alik tuan-tuan yang dikatakan 3,5 kilometer. Last kali ialah tahlul. Tahlul ialah cukur rambut ataupun orang kata gunting rambut. Tanda niat di hati kita ialah aku tahlul kerana Allah Ta'ala. Baru kita ambil gunting rambut. 30 sunat 30. Kalau lah tiba-tiba rambut dia jenis tak ada jenis rambut botak, dia kena ambil bisa cukur. Sebab ambil syarat cukur tanda dia dah tahlul. Tapi kalau tak ada kepala, tak ada kepala tak tahlul kepala. Jangan ambil tahlul ni. Ni tahlul kening, tahlul janggut, tahlul lisan. Tak boleh. Sebab apa yang itu? Lisan. Yang ni janggut, yang ni kening. Dia kata tahlul rambut. Kalau lah dia kata kau orang perempuan, dia kena masuk kot ni, ambil rambut terpotong. Kalau tak ada, rentak pun boleh. Gunting tak ada, rentak. Kalau tak ada gunting pula, gunting tak ada, nak rentak pun sakit, ambil letter, bakar. Tak tahlul. Boleh tak? Boleh. Ambil rambut kita bakar. Tapi kena tahlul. Jangan tak tahlul. Tuan-tuan tak tahlul bermakna tuan-tuan dalam keadaan yang kita takut. Baik. Nah sekali ialah kita dah buat, kita buat tawaf sunat. Tawaf sunat apa dah? Tawaf sunat pakaian biasa. Bukan pakai kain ihram. Dia saja ke tawaf sunat kerana Allah Ta'ala tawaf sebanyak 7 kali. Lepas 7 kali saya dia dapat dah tawaf sunat. Tawaf dia dah umrah yang kita buat, semua ziarah kita buat, kita nak balik dah last kali. Itu saya ambil di Mekah, saya tak ambil di Madinah. Saya sampai dulu Madinah, last kali ke Mekah. Lepas Mekah kita sampai balik. Selalu macam tu saya buat. Sebab apa? Zoom umrah pula dah. Kalau pergi Mekah dulu, tiba-tiba habis last kali kita pergi Madinah. Baru duduk cari. Ustaz bila nak balik? Dia temu dah. Ustaz bila nak balik? Saya kata nanti kita jalan. Kalau boleh kita balik hari ni. Kita dah habis dah masuk laut tu habis dah. Tak mahu dulu dah lama. Dia rasa apa benda tu dah habis dah ibadah. Kalau boleh kita duduk di Mekah, lepas tawaf tu terus kita balik. Dia rasa rindu
Mekah Mukarramah. Macam mana Rasulullah rindunya Mekah Mukarramah. Tawaf dia macam mana? Tawaf ni pakai pakaian biasa, tawaf wida. Pergi dia saja ke tawaf wida kerana anak sebanyak 7 kali tawaf. Lepas tu tak boleh dah buat sembahyang sunat fardu, tak boleh dah. Kalau ada waktu tu masuk waktu zuhur, tak payah sembahyang sunat zuhur dah. Sebab apa? Kita dalam keadaan wida. Terus balik. Kalau kita buat juga bermakna kita ada hati lagi nak duduk di Mekah. Tak balik. Tak boleh beli. Nampak Alan nak balik. Allah, nampak beg ni lah, nak beli apa itu, cari tak jumpa. Dia pergi beli, dia kena tawaf lagi. Batal tawaf. Nah, tawaf tidak, tawaf umrah wajib. Kena juga. Kemudian tak boleh tangkap gambar. Masa itulah kawan main nak tangkap gambar dengan ustaz, dengan mak haji, tangkap gambar. Kita pun dia macam ni dah, buat tangan macam tu lah, buat. Tiba-tiba kita dalam keadaan tawaf dah habis tawaf, kita kena tawaf lagi. Nah, ataupun orang minta sedekah, kita ambil duit ada 40 riyal lagi, tak mau duit Arab ni, tak laku dah Malaysia, dekat orang tu. Sekat-sekat kita dalam keadaan wida, maka batal tawaf wida. Nampak? Keluar daripada tanah haram, belilah apa-apa. Selagi dia duduk ada dalam tanah haram, dia tak keluar lagi dari pada tanah haram, selagi itu dia pantang larang wida. Karena tudas. Wallahu a'lam. InsyaAllah dua orang beliau rahmat daripada Kelantan, kita mengadu-adukan kedatangan di KLIA 1 lah. KLIA 1, ingat telefon saya. Alat sampai di KLIA 1 tu, telefon saya nak 019 410 4431. 019 410 4431. 31 bukan 39. 31. Telefon, jangan malu. Tanya ustaz ada di mana? Cakap Kelantan tak apa. Walaupun saya tak faham, saya tanya balik. Dia ada di mana? Mak ada di airport di mana? Kami akan ada situ. Sebab apa? Mak Haji dengan Pak Haji ni ialah daripada Kelantan dengan rombongan saya insya-Allah. Tapi ingat baca ini selalu. Rabbi yasir wala tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya Allah. Rabbi yasir wala tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya Allah. Masa nak buat umrah baca ni, nak tawaf pun baca. Sebab apa? Kita ingat kita buat dengan kudrat kita, tapi Allah Taala dialah yang mengatur. Kita minta ke Allah, tu Allah Taala permudahkan segala urusan kita. Nah, ingat itu. Kalau kita pakai kereta pun, kita mai cari sini, tak ada tempat parking. Kita ingat pun tempat kita lah, duduk cari hidup ni lah. Baca doa Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya Allah. 3 kali baca. Insya-Allah tuan-tuan nampak. Kotak parking tu ada. Kena masuk dah. Mudah. Kalau kita kata payah sangat nak jumpa tempat ni lah, kita cari tak jumpa, minta doa Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya Allah. Ini dalam bahasa Rumi ya. Rumi. Yang ni lah pemuda. Macam orang nak pergi kucuk Hajar Aswad, dia macam tu ya. Ya. Allah Taala buka jalan. Mudah. Tulis sikit ustaz. Rabbi yassir wala ustaz tu. Bagi kat ustaz isteri saya. Puan boleh bagi kat isteri saya tulis. Tulis Jawi. Jawi ke Rumi? Boleh baca Jawi? Boleh baca Jawi. Oh, boleh belakang. Boleh belakang tapi tak boleh tu tak berapa. Ustaz tulis. Jangan tu dah. Jadi kalau boleh amalkan dia sentiasa. Amal sentiasa. Nak buat pun dalam tu Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya Allah. Nak masuk check in apa semua pun Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya Allah. Nah, baca kita nak nega. Nak nega nampak payah sangat. Sebab kita cari rezeki susah dah. Susah. Yang bagi rezeki siapa dah? Allah.
Itu kata sembahyang duha. Itu kata Rasulullah, hendaklah kamu buat sembahyang sunat duha. Akulah yang memberi rezeki. Kita sembahyang juga, ambil kita usah. Kita mudah dapat. Kalau kita percaya rezeki, penat dah. Penat, letih nak cari mana, tak dapat. Duk cari tak dapat, duk cari tak dapat. Tapi kita minta yang memberi rezeki. Dah. Ingat sembahyang sunat duha ada syarat dia. Ya, ada syarat dia. Baru boleh. Faham tak? Wallahu a'lam. Itu makna dia. Apa dia makna dia? Ya Allah, Engkau memudahkan, jangan Engkau susahkan. Ya Allah, Engkau akhirkan dengan kebaikan. Jadi kita doa. Wallahu a'lam. Kalau tentu ada sekilah kah? Ada masalah kan nak tanya? InsyaAllah. Apa yang nak tanya? Dia tanya. Apa nak tanya? Baik hati. Jadi kita nak biar. Kalau ramai ni kita selalu dengan Baitullah kita buat praktikal sekali. Ya. Tapi ini tak ada lah. Saya tanya ni, sekarang ni masalah tiket ke judo, pasport, visa, buku kesihatan, dah ada kat ustaz ke tak ada? Ya, dah ada siap. Visa dah siap ke? Visa dan proses. Visa dia tak boleh proses terlalu awal. Dengan sebab visa ni dia bagi sebulan saja. Masa sebulan? Sebulan pasport visa tu. Oh, visa umrah Visa sebulan? tu sebulan. Oh. Tu kita kalau kita masuk awal, tiba-tiba tarikh yang kita pergi tinggal 2 hari yang visa. Ya. Tentu kena halal balik. Masya Allah. Tu saya ambil masa, saya kumpul. Okey, cukup masa untuk saya masuk. Supaya tuan-tuan tak ada sana balik pun ada lagi 4 hari 5 hari bisa untuk tuan-tuan berada di Mekah. Ni pasal gini ustaz, saya ni minta maaf lah pasal saya nak berhubung jauh sekarang anak saya yang berhubung ya. Nak tahu masalah setengah daripada jemaah kita bukan hak muslim dengan ustaz lah, dengan orang lain. Dia pergi ke, dia kata nak lepas 31 bulan. Mana 30 tu dia dah ada. Pergi sana, cari orang tu tak ada, cari ni tak ada. Last sekali jawab, oh visa tak dapat. Yang tidak. Saya kalau visa tak dapat, saya tak bagi tuan pergi ke KLI. Kita akan kawan. Telefon Malu awal lah. Seminggu daripada tu saya kata, Tuan Haji minta maaf, visa Tuan Haji tak keluar. Dan juga Tuan Haji tak boleh pergi KLIA. Contoh lah. Tapi kita tak doa dah macam tu. Tuan Haji tak boleh nak pergi. Kemudian Tuan Haji tentu marah apa ustaz ni buat macam ni, baru nak bagi tahu. Saya tak akan bawa Tuan Haji ke telefon. Lepas tu nak jumpa saya, nak sama. Selepas saya selesai tu, saya bagi jumpa Tuan Haji. Sebab apa? Sebab kalau Tuan Haji pergi juga, visa tak dapat, Haji nak pergi ke mana? Balik rumah. Oh, pergi. Pergi sana ni lah. Saya tak mahu. Orang kata apa? Jalan-jalan. Dia jalan ke KLIA, pusing sana, pusing sini. Tak pahiti. Saya tak mahu jemaah saya. Tak, yang berlaku tu jiran kita tahun lepas kata bukan safari. Sampai di KLIA, bini dia tak dapat ada visa. Husband dia boleh, tapi kedua-dua tak jadi pergilah. Ya. Sebab sepasang suami isteri tu seorang dapat visa, ada visa. Yang seorang lelaki tu tak ada. Dia pun kedua-dua balik Kelantan, menangis. Ya, menangis tak upaya. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Kita merancang dan Allah Ta'ala merancang. Sebaik-baik perancangan adalah Allah. Sebab kita nak kalau boleh kita nak pergi umrah, tapi Allah Ta'ala tak izin jadi tetamu Allah. Kita duit banyak sekali pun, jutaan, 2.6 bilion kita dapat, tapi kita tak boleh pergi umrah kalau Allah Ta'ala tak jemput kita jadi tetamu dia. Tapi jika kita ni tak ada duit langsung, tapi Allah Ta'ala jemput kita jadi tetamu Allah, kita pun tak tanya sampai umrah. Sebab apa? Yang kerja buat Allah. Yang kita ni usaha. Kalau tak ada, tak boleh dapat usaha, tak payah. Kita kena muhasabah diri. Sebab apa? Sebab kadang-kadang yang pernah pengalaman saya,
Yang visa yang seorang hamba Allah ni tak boleh pergi kerana dia berkelahi dengan jiran tetangga. Itu pengalaman. Sehingga saya dah masuk visa dah banyak kali. Masuk Arab Saudi tolak, masuk tolak, masuk tolak, masuk tolak. 5 kali. Saya tak tahu punca. Saya pergi jumpa. Sampai jumpa, saya tanya dia kata memang ustaz kalau tidak buat syarikat apa dan memang betul dah. Tak apalah, saya pun keluar daripada rumah dia. Atau jiran dia tanya, ustaz, sini tak ada umrah. Tak boleh, visa tak dapat. Patut, memang tak dapat lah. Saya tanya, kenapa? Dia berkelahi habis semua dalam kampung ni. Yang ni pun dia berkelahi tak bergaduh. Yang ni pun bergaduh, yang tu bergaduh, yang ni pun bergaduh. Dengan saya pun dah bergaduh. Macam mana dia bisa? Kami pun tak patut. Saya pergi, jumpa dia balik. Nak pergi umrah, nak pergi. Jom ikut saya. Saya bawa pergi ke jumpa jiran-jiran tetangga. Minta benda. Lepas saya besok saya masuk, bisa dah. Masuk lulus. Mudah kan Wah? Mudah. Sebab apa? Jadi kerja buat Allah, bukan kerja saya. Kita hanya usaha. Nanti kena faham. Tapi insyaAllah kita boleh urundi. Ada yang tak boleh pergi umrah, ada juga sangkut, kita takut. Bukan syarikat kami yang terbaik. Sangkut juga, tapi kita tak boleh pergi dia bulan tu. Sebab sangkut bisa. Kita masuk bulan depan. Jadi pergi bulan depan. Bulan ni bisa Mak Haji tak dapat. Walaupun Mak Haji marah apa semua, saya kata dia bulan depan kita proses. Kita ambil tiket lain. Nampak tu? Kita tak pernah nak minta balik. Kita usaha juga bagi pergi juga umrah. Walaupun syarikat tanggung pula buat visa lain, dia punya apa, tiket lain, tapi kita usaha juga nak pergi umrah. Mudah-mudahan dia Cik Nasir kita 2 kali. Tapi kita buat juga. Macam mana kita pujuk, kita kata jom kita pergi bulan. Dia pergi. Termasuk juga yang isteri dia padu support juga. Menang ni ada rumah. Mula-mula tak bersama dengan safari. Dia pun mula-mula dia pun bukan staff safari lagi. Tapi menangis, balik ke rumah menangis. Dah buat penerui, dah baca Yasin, dah. Ustaz, macam mana kami? Saya kata sabar, jadi baca Allah. Kita pergi juga umrah. Dan ni nak pergi pula umrah bulan 5 bersama dengan tenda sekali lagi. Tapi dah 3 kali dah. Dia staff safari. Alah ni jadi staff safari. Dah jatuh cinta dengan safari haram. Saya faham macam itulah. Ini satu lagi. Ya. Saya tiket ke Judah tu dah Ustaz dah beli ke? Ya, saya dah tempoh dah. Ya, Ustaz. Dah tempoh dah. Tengok di sini lah. Ini tarikh dia, kita ada UL 319. Ya. Yang ni memang confirm dah tarikh dia. Confirm dah tiket dia. Tapi kalau tadi tak betul kata betul, kami boleh cek. Tekan balik, Sri Lanka, nombor siri ni, tarikh dia ada nama tadi. Dia keluar nama tadi. Sebab saya punya, saya confirm terus. Saya tak ambil catat. Kalau catat, dia tak ada nama. Tu Haji punya kisah, tak ada nama tadi. Yang ni kita tak catat, kita ambil terus. Kita beli terus tiket. Ambil satu-satu kan? Iya. Esok kita di tengah-tengah nama tadi ada, tiket semua ada. Itu kita boleh tulis jam pukul berapa, tarikh bila sampai ke Malaysia bila. Yang ni confirm dia punya tarikh. Semuanya 41 orang. 41 orang saja. Boleh saya tanya, kalau Terengganu ke apa? Terengganu tak ada. Terengganu tak ada. Yang tahun sudah ada Terengganu. Dia ikut lah. Dia ikut tengok travel. Yang ramai sekali. Yang ramai sekali Pulau Pinang. Pasal lagi Ustaz. Dia banyak sana Pulau Pinang. Sebab kami ada kaum muslim, kami ada tahfiz apa semua ni, bawa kami semua pelajar kami, anak murid kami semua.
Yang tahun ni cara public good baru sign MOU kita. Itu kita kena jaga. Itu saya akan tunggu juga pada macam mana. Pahang kita pernah pergi Pahang. Kita bawa 40 orang juga daripada Eropah. Terengganu kita bawa dari Pahang 7 orang 8 orang Terengganu. Besut. Ada lagi nak tanya? Untuk saya ni, tiket daripada Kota Baru pun saya dah ambil ke KLIA. Berapa ribu dah? 29. Dan tiket daripada KLIA pun balik Kelantan pun saya dah ambil dah. Ikut tarikh tu? 13 malam. Iya. Ikut tarikh ni. Tadi jangan sampai sana pukul 6 pagi. Saya bye-bye tadi. Sebab apa? Sebab pukul 5 pagi tu, 5 pagi yang kita semua pergi 5 pagi, terbang pukul 8. Ya. Sebab kita nak susun dia punya beg bagasi. Banyak. Kita nak timbang satu. Kita kena pergi ambil 12 malam lagi lah. 12 malam. Alhamdulillah lagi awal. Tapi tidak di KLIA. Tak apa, tak ada masalah. Tidak. Yang tu pun pukul 12 malam pun telefon saya pun ada lagi. Kami dalam perjalanan juga. InsyaAllah kita jumpa di KLIA. WhatsApp boleh. Satu lagi. Sebab apa Safari pilih Sri Lanka, Colombo ni? Apa keistimewaan dia? Keistimewaan dia kena pergi dulu baru tahu. Kena pergi dulu. Itu selengit ada bukan kata nak cari. Sri Lanka dia punya seat dia luas besar. Lepas tu makannya dia pun elok. Kemudian dia punya penerbangannya pun cantik. Kalau kita tengok Asia dia sempit. Lepas tu saya punya kaki pun saya punya kaki tu tidak gerak. Walaupun saya sangat bergembira sebab boleh singgah di Colombo, boleh tengoklah dunia Allah Ta'ala. Macam luas sikit pengalaman. Sebab biasa tak pernah lagi singgah di Colombo. Masa dulu saya di transit di Bahrain. Bahrain negara yang kaya juga. Dicuci airport dia macam mana? Dia pakai heli. Bersih debu kata. Oi, dia kata kaya negeri. Itu yang kita kena pergi dan melihat dunia. Apa yang ada. Tak apa di sana. Tapi bas dia tak ada lain tengah tak. Dia bawah. Kita di jalan ada lain tengah tu warna putih. Dia tak ada. Dia konon dia tu. Jangan menyerit sudah. Saya pergi India, tengok India pun konon patah juga. Dia tak ada lain pada terangnya kita. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap itu daripada kelemahan kami staf Safari Haramain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Public Good yang sudah tunggu sampai tak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada disampaikan dan juga terima kasih kepada Ustaz Imam Maghari ada pewarangan tentang orang. InsyaAllah sebelum saya serahkan materi kepada Obligus, saya jemput Ustazah Asyah dan juga Ustaz Khalid untuk ke depan untuk kita penyerahan beg umrah dan juga pakaian ihram dan juga ketua. Terima kasih kepada Ustazah.